Melaka pada panggil saya itu Tun Perak kan. Jadi saya mengucapkan terima kasih lah kerana menjemput saya kepada di majlis teknik menjawab kan. Fizik, semoga kamu hari ini dapat satu semangat lah. Kehadiran cikgu ni lah kan, dapat memberi kamu semangat untuk menjawab fizik nanti SPM kan. Dan kita kongsi sama-sama lah ilmu kan. Cikgu taklah hebat sangat. Biasa-biasa je, cuma cikgu nak kongsi lah pengalaman cikgu lah kan. Okey, kalau ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya. InsyaAllah cikgu cuba boleh jawab lah. Kalau tak boleh jawab, cikgu boleh rujuk pada kawan cikgu lah. Yang lain-lain yang ada lagi ya. Panel-panel yang lain tu kan. Okey. Tanpa berlengah masa, cikgu nak test suara pelajar. Macam mana dengar suara cikgu? Dengar cikgu. Okey, dengar bagus. Okey, kamu boleh respon kan. Selain pada open mic, kamu boleh respon juga secara bertulis lah dekat ruangan mesej kan. Okey, cikgu mulakan cikgu punya ceramah kan. Okey, cikgu buka slide cikgu dulu kan. Okey, slot ceramah cikgu berkisar pada dua perkara je sebenarnya. Pertama, kita akan bincang sikit tentang format SPM 2021. Sebab kamu adalah batch yang pertama mengikuti kurikulum baru kan, iaitu KSSM. Jadi cikgu kena cerita sikit tentang format kertas 1, kertas 2 dan kertas 3 lah kan. Yang kedua, cikgu akan bincang sikit tentang tips belajar fizik. Ni cikgu selitkan kan, tips belajar fizik dan juga teknik menjawab fizik. Okey, cikgu teruskan untuk slide yang kedua. Okey, kita mula dengan format peperiksaan mata pelajaran fizik mulai 2021. Okey, Okey, sebenarnya soalan bukan saja soalan fizik, semua soalan boleh kata sejarah ke bukan saja sains pun kan, macam bahasa Melayu dia ada kan, aras pemikiran ada kan. Jadi kita ada 6 aras pemikiran yang akan ditanya soalan berdasarkan soalan fizik kan, iaitu pertama kita kata knowledge, itu mengingat, comprehension ataupun memahami, aplikasi lah kan, conceptualizing atau kita panggil analysis kan, decision making, menilai, problem solving, kita panggil mencipta. Walaupun kamu tak tahu benda ni tak jadi masalah. Cuma kalau kamu tahu benda ni lebih baiklah untuk teknik menjawab kan. Supaya kamu boleh faham apakah aras-aras soalan yang ditanya supaya mudah kamu kan menjawab soalan-soalan ni kan. Okey, kita pergi pada kertas pertama. Okey. Kertas pertama, okey, inilah kita 4, 5, 3, 1 biasalah kan. Jadi bentuk soalan objektif ada 40 soalan. Jadi 40 soalan ada 40 markah. Jadi masa diperuntukkan 1 jam 15 minit. Jadi soalan ni ada soalan mudah kan. Mudah, sederhana dan tinggi. Jadi soalan rendahnya, soalan mudah atau soalan aras rendah ada 5. 5, 3, 2. Ni nisbah kan, bukan 5 soalan kan. 5, 3, 2. Ini bermaksud soalan aras rendah lebih kurang 50% daripada kertas 1. Jadi mudah soalan ni kan. Okey kan. Kita pergi ada untuk kertas 1 dia ada, tadi kita tengok ada 6 konstruk kan soalan ditanya. Tapi kita akan bincang 4 konstruk dalam kertas 1 hanya ditanya 4 konstruk, itu mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis. Maksudnya ada 2 konstruk lagi tidak ditanya, itu konstruk yang beraras tinggi. Berfikiran aras tinggi iaitu mencipta dan menilai kan. Mencipta dan menilai itu aras-aras yang tinggi dalam soalan kan, konstruk dia. Okey, kita teruskan lagi. Okey, ni format muka surat depan. Okey, kertas 1 kamu. Okay, biasalah. Jadi formula dibekalkan untuk kertas 1 dan juga kertas 2. Jadi formula ada bersama kan. Okey. Okey, tips mengingat yang pertama. Ini cikgu share sikit-sikit sambil ni cikgu select tips supaya kamu jadi mudah kan. Okey, tips yang pertama ialah maxis. Maxis bermaksud manipulated variable berada di paksi X. Jadi maxis kan. Jadi kita tengok sini, manipulated variable X exists. Boleh ubah manipulasi pada paksi X. Kalau yang bergerak balas pada paksi mana? Okay, siapa nak open mic? Paksi Y.
Ya, bagus. Pada paksi Y kan. Jadi paksi Y untuk yang bergerak balas dan dimalarkan biasanya pada paksi mana? Ni soalan pelik sikit tanya lah. Dimalarkan. Ada dalam paksi mana? Tak ada kan? Tak ada, okey lah. Sebenarnya dimalarkan tu ada pada kecerunan graf sebenarnya. Untuk pengetahuan kamu. Dimalarkan tu ada pada kecerunan graf. Okey. Selagi graf itu adalah garis lurus. Tu kamu ingat Okey, kita cuba jawab soalan ni. Soalan ni mudah saja, masih relevan dengan kamu. Okey, dia kata sini, Raja menunjukkan satu graf hal laju masa. Okey, kecerunan graf mewakili pecutan. Nanti kita akan terang apa tu kecerunan kan. Kuanti manakah akan adalah boleh ubah dimanipulasikan. Soalan ni adalah soalan yang straightforward ataupun straight the point lah kan. Jadi macam tanya nama kamu, apa nama kamu? Kamu jawab. Macam tu saja soalan, simple saja. Jadi dikata apakah boleh ubah manipulasi dalam ni. Jadi kita dah terang tadi. Ada tips mengingat tadi. Apa jawapan ni? Masa. Okey, ketiga. Saya siapa jawab tadi ni? Cuba tak perasan. Okey, Nik Intan tak pastilah. Okey lah. Okey, jawapan dia masa betul. Cikgu kata boleh ubah manipulasi pada paksi X. Jadi tepat jawapan kamu kan. Okey, soalan dia pun ABC kan. Sebenarnya ada ABCD kan. Cikgu nak tunjuk soalan macam ni masih relevan dengan kamu kan. Okey. Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Okey, dia kata Raja menunjukkan seekor kucing sedang mengejar seekor tikus. Cat chasing a rat. Dan jadi inisial bagi kucing adalah lebih besar daripada tikus kerana dia kata inisial of the cat bigger than the rat. Because kenapa? So untuk jawab soalan ni, kamu kena faham dulu apa itu inisial. Sebab dia ada satu benda yang tersirat dalam soalan ni. Apa itu inisial? Kalau kamu tak faham apa itu inisial, kamu dapati jawapan A, B, C, D, semuanya jawapan adalah betul. Betul. Saiz kucing betul. Jisim kucing betul. Panjang kucing pun betul. Jadi saya tahu apa? Tinggi kucing betul. Semuanya betul. Tapi sebab kamu faham inisial, kamu boleh jawab soalan ni. Maksudnya ada satu aras lagi kamu kena faham untuk menjawab soalan ini. Okey. Harsha jawab B. Okey, betul kan? Sebab inisial bergantung kepada jisim. Bigger mass, bigger inisial. Jisim besar, inisial pun besar. Itu contohlah. Okey, boleh kan? Teruskan. Ini soalan yang berkaitan dengan panggil aras memahami. Aras yang kedua, tinggi sedikit pada tadi kan? Okey, kita buat satu lagi soalan. Okey, B tepat jawapan. Teruskan lagi. Soalan seterusnya itu soalan mengaplikasi. Soalan mengaplikasi ada dua. Satu mengaplikasi dalam bentuk pengiraan. Satu lagi mengaplikasi dalam bentuk lukisan. Kita faham, kita lukis. Macam mana? Contohnya macam daya medan magnet. Macam mana kita lukis? Ataupun melukis sinar. Ray diagram. Okey, kita cuba jawab soalan ni Raja menunjukkan graf hal laju masa, masih lagi graf hal laju masa. Velocity time graph. Okey, cuba tengok sini. Dia kata berapakah sesaran objek itu? So saya what is the displacement of the object? Kita tengok sini Sebab dia tanya sesaran ataupun displacement, kalau tengok tak ada dalam graf. Velocity paksi Y, time paksi X. Jadi apa itu displacement? Tak ada. Jadi kita tadi kecerunan apa? Kecerunan adalah apa? Pecutan. Betul kan? Kecerunan adalah pecutan. Kita tengok soalan tadilah Okey. Tapi kenapa kecerunan tu adalah pecutan? Kita tengok the gradient ataupun kecerunan, unit of the gradient ataupun kecerunan biasanya kamu guna dalam matematik Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi ada Y di atas, X di bawah. Ataupun kita kata dalam kita panggil pembezaan atau differential, kita panggil dy per dx. Beza pada Y bahagi beza pada X. Kalau unit kecerunan pun sama. Unit pada paksi Y over unit paksi X. Jadi kita gantikan unit dia. Apa unit dia? Tengok sini. MS negatif 1 bahagi S. Jadi kita dapat MS negatif 2.
MS negatif 2 ni satu unit yang digunakan oleh apa? Pecutan. Jadi kita kata the gradient is the acceleration ataupun kita kata kecerunan tu adalah pecutan. Okey kan? Okey, terusnya pergi pada yang berikutnya. Jadi masih lagi kita tak dapat apa itu sesaran. Ada satu lagi benda yang penting dalam graf iaitu unit di bawah graf. Jadi ada dua penting dalam graf biasanya ialah kecerunan dan luas di bawah graf. Itu yang penting dalam graf kan. Okey, luas di bawah graf biasanya kita tengok kan kalau segi empat tepat apa? Panjang, darab, panjang. Darab kan? Segitiga, setengah, darab, tapak, darab, tinggi, darab. Semuanya darab kan. Jadi begitu juga luas kan. Luas adalah unit paksi Y darab dengan unit paksi X. Unit paksi Y darab dengan unit paksi X. Bila kamu darab, kita dapati M per S darab S. Jadi kamu tak perlulah buat, kamu boleh buat M per S darab S. Jadi S tu boleh kita batalkan di sini. Bila S tu dibatalkan, kita tinggal M saja. Maka dah terbukti M adalah unit untuk sesaran ataupun displacement. Jadi kita kata luas di bawah graf ataupun area under graph adalah displacement ataupun sesaran. Jadi apa bentuk ni luas bawah graf ni? Siapa nak cuba? Apa bentuk area under graph? Bentuk apa ni? Ada cuba? Segan ya? Buat soalan senang je ni ya? Ya, Harisha. Harisha Hari. Ya, apa dia? Macam nak jawab ya? Okey eh. Okey, tak apalah. Cikgu jawab lah. Jadi soalan ni soalan mudah yang mungkin kamu malu kot. Dia jawab dah kan. Cia. Ketiga, trapezium. Okey kan? Betul. Jadi bentuk dia trapezium. Bagi pelajar yang ingat formula trapezium. Okey, bagus. Well done lah. Kan? Bagi pelajar yang tak ingat, tak jadi masalah. Sebab apa kita boleh split kepada dua bahagian kan. Atas segitiga, bawah segi empat tepat. Jadi kamu boleh guna dua-dua luas ni kamu tambah. Kan? Ataupun guna formula trapezium begini kan. Panjang ni 2. Panjang ni berapa? Panjang ni 6. 6 ikut ni 0,6. Jadi panjang ni 6. Dan jarak antara dua garis selari ini adalah masih sama juga 6. Jadi kita guna formula sesaran ataupun luas trapezium setengah 2 tambah 6 darab 6, 24 meter. Ini contoh soalan mengaplikasi kan. Pengiraan tu adalah soalan aplikasi. Okey, kita teruskan lagi kan. Jadi jawapan dia C. Kita bagi jawapan situ kan. Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Masih lagi kita buat soalan. Kita buat tajuk baru pula kan. Satu soalan pengiraan. Tadi soalan pengiraan yang melibatkan graf. Ini soalan pengiraan yang melibatkan formula. Okey kan. Sebuah spera dengan jisim 100 kg dibawa ke puncak gunung setinggi 6,000 meter. Berapakah beratnya di situ? Jadi berat kita tahu weight. Weight equal to Chinese force. Jadi weight equal to mg. W equal to mg. Ataupun F equal to mg. Jadi kita tengok sini, kita kutip maklumat yang diberi. Pertama sekali kita kena collect the data. Collect the data. 100 kg adalah mass. Dan 6,000 meter is height, ketinggian. Jadi pecutan graviti soalan tanya. Kita kena cari pecutan graviti pada ketinggian ni. Jadi apa maklumat yang kita dapat sini ada banyak. G, pemala kegravitian. Kita tengok formula, kita bincang formula ni kan. G, M, jisim. G, tadilah kan. R, radius. Kita ambil maklumat-maklumat ni. Jangan susah kan. Maklumat-maklumat ni akan diberi dalam muka surat depan ataupun dalam soalan. Sebab format baru ni kita pening lagi. Belum ada lagi yang betul-betul kesahihan dia lah. Tapi cikgu tengok format baru, pemala-pemala ni ada pada muka surat depan dan juga ada pada calculator kamu kan. Kalau kamu tekan calculator kamu ada pemala tu kan. Okey. Tengok sini kan. Mana datang formula ni? Formula datang pada dua rumus. Pertama rumus berat, weight, mg equal to pemala universal kan. Newton universal kan. Jadi G mm per R tambah. Jadi mm. M kecil, M besar. Ni mg. Jadi M tu kita batalkan. Sebab tu jadi formula ni.
Dia gabungan dua formula kan. Berat dengan daya tarikan antara dua jasad. Okey kan? Jadi kita tengok sini kan. Jadi bila guna W equal to mg, kita gantikan G yang ada di atas ni. Gantikan kan. Jadi G ambil nilai ni, kita ganti ke dalam formula. Dan segala apa yang ada dalam formula kita ganti ke dalam formula lah. Apa yang data yang ada kita ganti dalam formula ni. Substitute dia apa? The value lah. Okey, jadi R tambah H ini tambah dengan ni. Sudah tambah. Okey, kamu kuasa 2. Kalau nak mudah lagi, kuasakan dengan negatif 2. Untuk apa? Untuk dinaik ke atas. Inverse. Naik ke atas kan. Salingan. Naik ke atas kan. Bila kuasakan negatif 2. Okey, kamu dapati bahawa apa dia? W sama dengan 980 kan? Macam mana? Tambah ni, kuasakan negatif 2, darab dengan ni, dan darab dengan ni. Kamu darab semua, kamu dapat 980. Okey kan? Boleh kan? Okey, cikgu teruskan. Soalan ni. Jadi jawapannya C lah. Kan? Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya, iaitu soalan menganalisis. Analyze. Menganalisis dia perlu tengok satu-satu kan. A kamu tengok, B kamu tengok, C tengok, D tengok kan. Supaya dapat. Kan? Okey, soalan dia. Rajah 1 menunjukkan satu penyiasatan tentang regangan suatu spring. Regangan satu spring. Bayi yang berlainan GC disokong oleh spring yang serupa. Bayi yang berlainan GC disokong oleh spring yang serupa kan. Okey. Okey, dalam soalan ni kamu tengok kan, kita tengok ada benda apa yang kita ubah dalam dua gambar ni. Yang kita ubah adalah bayi yang berlainan GC. Itu ubah. Apa kesan daripada kita ubah ni? Kita dapati dia menghasilkan berlainan pemanjangan. Kan? Berlainan pemanjangan. Jadi kita boleh tengok sini apa dia pemboleh ubah manipulasi. Biasanya pemboleh ubah manipulasi ialah apa yang kita ubah. Yang bergerak balas adalah kesan daripada kita ubah. Kan? Yang kita tak ubah langsung, dalam dua situasi pertama, situasi kedua, itu panggil pemboleh ubah dimalarkan. Siapa nak cuba? Apa jawapannya? A. Okey. Arsyari ya. Okey kan? Jawapannya A kan? Okey. Jadi tengok sini kan. A, jisim bayi, the mass of baby, manipulated variable, panjang spring, length of spring, responding variable, diameter spring. Diameter spring is constant variable. Sebenarnya dalam 3 maklumat ni, sebenarnya kalau kamu tengok betul, dia menguji satu rumus iaitu F sama dengan Kx. Di mana F ni adalah mass of baby dikaitkan dengan daya, weight, mass equal to K. K adalah diameter of spring ataupun spring constant, dan X ialah extension ataupun kita panggil the length of the spring. Dikaitkan dengan length of the spring kan. Jadi dia mengaitkan satu rumus iaitu F sama dengan Kx sebenarnya kalau kamu tengok betul lah. Okey, kita teruskan soalan, bukan soalan, tips yang kedua. Tadi kita bincang Maxis, sekarang kita bincang hubungan pemboleh ubah dengan menggunakan formula. Formula apa? Tengok sini kan. Okey, kita ada formula real depth. Ni dalam ketara apparent depth and refractive index. Jadi kita formula dia apa? Formula ialah N sama dengan D per D. Okay, kan? Jadi ini satu kaedah, satu tips yang cikgu nak kongsikan dengan kamu. Bagaimana kita nak dapat menentukan hubungan di antara dua pemboleh ubah dengan menggunakan formula. Dengan menggunakan formula. Jadi step yang pertama, kamu ada step yang lain, kamu mesti ada cara yang lain. Tapi tak apa. Cara yang lain kamu rasa cara kamu lebih baik, kamu guna. Kalau kamu tak ada cara, kamu rasa cara ni lagi lebih baik, kamu boleh gunalah. Kan? Okey, cuba tengok cara ni. Kan? Pertama sekali, cikgu cadangkan, kamu kena hilangkan pecahan. Hilangkan pecahan. Hilangkan pecahan macam mana tu? Cuba tengok, persamaan kiri ada N. Persamaan kiri ada N. Persamaan kanan ada D per D. Ni ada pecahan. Ada pecahan. Jadi D ni kita nak pindahkan ke sana. Kita derive dia supaya
Dua-dua tak ada pecahan. Di belah kiri tak ada pecahan, di sebelah kanan pun tak ada pecahan. Jadi bila kamu buat macam tu, kamu akan dapat macam ni. ND sama dengan D. Maksudnya di sebelah kiri ND tak ada pecahan, di sebelah kanan D tak ada pecahan. Jadi kita hilangkan kedua-dua belah pecahan. Okey. Step yang kedua, kita nyatakan di sebelah kiri adalah lelaki. Kita bagi pemboleh ubah tu dengan dia punya jantina lah. N lelaki, D kecil lelaki dan D besar adalah perempuan. Ini step yang kedua. Okey, step yang ketiga kita kata boleh kahwin berkadar terus, tak boleh kahwin berkadar songsang. Ini berkait rapat dengan apa? Senanglah. Kalau laki dengan laki, berkadar songsang lah. Kalau sama jantina berkadar songsang, kalau berlainan jantina berkadar terus. Kamu faham lah ni Okey, soalan pertama dia tanya siapa nak cuba hubungan, relationship between D and D. Apa? Siapa nak cuba? Berkadar terus. Ya, berkadar. Muhammad Haras kan? Berkadar terus. Bagus Tepat. Hani Suraya berkadar terus. Boleh Boleh kahwin berkadar terus. Okey, yang ni pula N kecil dan D kecil. Apa nak cuba? Okey, is Nurdini Kawia. Semua jawab betul bagus. Ni Intan. Okey, apalah Okey. Tahniah semua betul. Jadi berkadar songsang. Okey, jawapannya Okey, tahniahlah. Harap kamu boleh faham. Bukan setakat formula ni kita boleh guna. Kita boleh guna formula yang lebih mencabar seperti lambda sama dengan AX per D. Formula seperti apa nama tu? Formula macam hukum tenaga cahaya ataupun tenaga foton. E sama dengan HF. Kamu boleh guna Kamu boleh tengok macam mana kita guna formula-formula tu untuk menentukan hubungan dia berkadar terus atau berkadar songsang. Okey, kita pergi pada kertas yang kedua punya format. Kertas dua dia ada 11 soalan 11 soalan. Adakah kita boleh jawab semua? Kita tengok sama-sama Masa dia 2 jam setengah. 2 jam setengah. Jadi bahagian A ada 8 soalan. 1, 2, 3 sampai 8 soalan. Bahagian B ada 2 soalan. Kamu pilih salah satu. Pilih salah satu. C ada 1 soalan. Ini wajib jawab lah. Jadi kalau kamu tengok sini, B saja adalah pilihan. 9 atau 10. Jadi A ada 8 soalan. Wajib jawab. B pilih 1 soalan. 8 tambah 1. 9 dah. C 1 soalan. Jadi kita kena jawab berapa soalan? 10 soalan semuanya. Boleh Kita kena jawab 10. Cadangan cikgu. Cadangan cikgu apa? A kamu jawab 1 jam 30 minit. B kamu jawab 30 minit. C kamu jawab 30 minit. Ini cadangan cikgu lah. Supaya kamu tak terlalu menumpu satu soalan dengan mengambil masa yang lama lah. Jadi kena pandai mengagih masa untuk jawab soalan ni. Okey. Kertas 2 pula. Cikgu tengok sini markah tadi bahagian A 60. Bahagian B 20. Bahagian C 20. Biasanya bahagian B dengan C ni kita panggil sebagai soalan esei. Esei maksudnya kita kena jawab dalam kertas test pack. Test pack yang dibekalkan. A ni, bahagian A adalah struktur. Struktur maksudnya kita kena jawab dalam ruangan yang disediakan. Dalam soalan tu ruangan yang disediakan. Okey Markah 100, yang kita tadi dah. Aras kesukaran sama juga dengan tadi. Kertas 1, kertas 2, kertas 3 pun sama Okey, mengingati. Ni ada, ni markah dia. Ada 6 aras. Nanti kita akan bincang lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 aras ditanya untuk kertas 2. Okey, markah pun sama. Sama juga tadi kamu tengok sini Okey, ni formula yang dibekalkan pada muka surat depan. Tengok tapi masih lagi tak lengkap lah. Cikgu pun dalam proses nak tambah lah. Okey, tengok sajalah formula dia. Okey, ni taburan soalan Soalan 6 aras tu dalam kertas 2. Kita dapati mengingati ada pada semua soalan. Dan memahami ada pada semua soalan
Maksudnya soalan pertama untuk A, dia akan tanya soalan mengingat. Soalan kedua, yang pertama 2A macam tu. 3A mengingat. Soalan pertama mengingat kan. Biasanya soalan tu lah. Dan ada lagi lah soalan-soalan lain pada kan. Okey. Kita teruskan lah kan. Dengan taburan ni. So, respon terhad. Respon terbuka ni juga akan terang kamu. Macam mana soalan tu jadi respon terhad ataupun soalan respon terbuka. Okey kan. Itu soalan dia. Okey, cikgu teruskan. Kertas 3. Ujian amali sains bersepadu. Ujian amali sains bersepadu. Dia ada 3 paper kan. Satunya dia 3 item. Fizik, kimia, bio. Dan tiap kertas ada 15 markah. Dan dia ada 5 minit merancang. Setiap mata pelajaran lah. Jadi masa menjawab untuk satu mata pelajaran 40 minit. Jadi 45 minit kertas fizik, 40 minit kertas bio, 40 minit kertas kimia. Macam tu kan. Jadi akan tambahlah semua tu kan. Jadi 15 minit masa merancang kalau ikut betul kalau 3 paper tu lah. Okey, tak apalah tu. Cikgu terang macam tu je lah kan. Ada kesukaran dia? Sama. Ini soalan-soalan dia. Untuk fizik, ni soalan dia kan. 15 markah. Okey kan. Okey, cikgu teruskan. Okey, tips belajar. Terus pada yang berikutnya. Tips belajar fizik. Okey, elemen yang mudah. Yang kita dapati ada 6 elemen tadi. Cikgu dapati elemen yang mudah supaya kamu boleh jawab. Itu elemen mengingat. Mengingat atau kita panggil remembering kan. Okey, biasanya soalan mengingat ni akan menceritakan, akan bertanya, menyoal tentang apakah definisi, fungsi kan, konsep, prinsip tentang kan. Dia akan tanya berkaitan dengan soalan yang mudah ataupun straight the point question lah. Jadi markah dia ada 10 hingga 15. Banyak kan. Jadi kita ambil markah dia mungkin 15 kan. Maksimum dia 15. Dan kita kena jawab tadi berapa soalan? 10 soalan. Jadi ada 10 markah. Dan selebih itu ada lagi soalan kan. Lebih kurang 5 markah. Jadi jumlah semua 15 markah untuk kertas 2. Jadi kalau kamu nak buat betul soalan ni, kau boleh dapat 15 markah dengan senang. Ada preparation lah. Apa preparation dia? Ni cadangan cikgu lah ataupun strategi nak jawab soalan ni. Strategi nak jawab soalan ni, kamu pastikan ada soalan SPM tahun lepas. Okay, kalau ada soalan SPM tahun lepas, kamu boleh jawab soalan SPM tahun lepas. Soalan yang pertama, tak perlu print tak apa kan. Kamu jalan soalan yang pertama dan kamu catatkan. Soalan pertama, nombor 1 A, nombor 2 A, kamu jawab tu. Maksudnya kamu dah menguasai soalan. Soalan apa? Soalan ni lah. Kita panggil soalan mengingat lah. Mengingat kan. Okey. Begitu juga soalan terakhir negeri. Kan? Kamu buat dah. Banyak soalan terakhir negeri kan. Jadi kamu boleh rujuk benda-benda ni dekat mana? Kamu boleh rujuk kat channel cikgu. Itu Cikgu Mahazir. Kita panggil apa? Cikgu Mahazir Bank Soalan. Ada kat situ kan. Channel tu. Kamu boleh masuk lah. Cikgu pun terlupa nak bagi kamu bahan apa cikgu punya channel dulu. Sepatutnya cikgu selalu kenalkan cikgu punya channel kan. YouTube cikgu ada kan. Tak apalah. Cikgu teruskan lah. Cikgu cerita bila masa cikgu ceritakan kan. Okey, mengingat. Mengingat kan. Jadi dia kata sini, samalah apa kita cakap tadi lah kan. Okey, teruskan. Okey, pertama strategi yang seterusnya kita pergi pada ejaan kan. Ejaan untuk nama saintis hendaklah betul. Contoh pelajar buat silap ada 2 nama saintis ni lah. Yang ni silibus lama. Sebab baru ni kita tak tahu lagi lah. Belum semak lagi kan. Yang pertama ialah Bernoulli. Banyak pelajar eja silap lah. Bernoulli, Archimedes. Jangan buat silap lah. Nama-nama saintis ni kan. Jadi kamu wajib masalah kan. Okey, yang berikutnya. Hafal kata kunci. Ataupun memorize the keyword. Soalan apakah yang dimasukkan dengan sumber koheren? Soalan pertama. Soalan ni banyak pelajar silap kan. Sebab tu cikgu highlight sini kan. Inilah bab gelombang lah. Okey, apa dia masukkan dengan sumber koheren? Kita kena tengok. Biasanya kalau kamu baca dalam buku, dia banyak tulisan kan. Banyak tulis macam tu. Jadi pening lah. Jadi kita ada nampak kan. Kalau ada keyword, cantik lah. Kan? Keyword contohnya, mempunyai frekuensi yang sama dan fasa yang sama. Betul. Ataupun kamu jawab, panjang gelombang yang sama
dan beza fasa yang sama. Jadi yang sama tu kena ulang 2 kali. Itu cikgu ingat. Banyak pelajar jawab macam ni kan. Yang salah tu jawab frekuensi dan beza fasa yang sama. Tak boleh kan. Maksud yang tanda slash ni maksud dia atau lah. Kalau kamu jawab tak perlu buat tanda slash ni. Kamu jawab terus lah kan. Macam ni contoh panjang gelombang yang sama. Dan fasa yang sama. Mana-manalah kamu jawab kan. Okey, sama juga dengan bahasa Inggeris kan. Kita kena ulang 2 kali same. Same frekuensi and same phase. Jawab macam tu kan. Okey, soalan yang seterusnya kita gunakan formula untuk membantu untuk mengingat definisi. Ada formula-formula yang boleh bantu kamu untuk mengingat definisi. Jangan selati formula dibekalkan. Kalau kita tak tahu definisi, kita boleh tengok pada formula. Tapi ada syarat kan? Syarat dia kamu tahu apa simbol dalam formula tu. Kalau kamu tak tahu, itu masalah lah. Okey, cuba kita tengok soalan ni kan. Dia bukan soalan, dia punya jadual cikgu ni kan. Okey, cikgu dah highlightkan jadual ni. Ada formula, ada definisi, formula, definisi. Kamu tengok betul kan. Okey, daripada gambar jadual ini, okey, formula yang cikgu bagi ni, semua ni, apa yang kamu dapati sama dalam formula ni? Siapa nak jawab? Apa yang sama dalam formula ni? Masa T. Ya, per masa. Bagus. Okey, kamu boleh jawab kan? Laju ialah jarak bahagi masa. Betul? Ataupun jarak per masa pun boleh. Itu pun boleh. Tak ada masalah kan? Tapi jangan, kalau bahasa Inggeris ada pelajar macam ni. Speed is distance over time. Over time salah. Kita dilarang menggunakan perkataan over dalam bahasa Inggeris kan, untuk definisi ni. Maksudnya divide tu jadi over, tak boleh kan. Itu jagalah kan. Itu memang tak boleh. Okey, jadi kamu cakap tadi semua per masa. Bila semuanya per masa, maksudnya sama. Jadi bila ada per masa kita panggil kadar. Kadar yang di atas tu. Rate of. Kadar apa ni? Jarak. Rate of distance. Kadar sesaran. Rate of displacement. Kadar hal laju. Tolak panggil perubahan. Ingat tolak kita panggil perubahan. Okey. Ni kadar W. W tu menjaga kan. Ada W ni weight dan W ni work. Kan? Kadar kerja. Work. Okay, kan? T kadar perubahan momentum. Kadar apa ni? Kadar cas yang mengalir. Q adalah cas. Kan? Cas kan? Okey. Q cas ni ada 2 kan. Satu Q dalam bab elektrik dan satu lagi E. E pun boleh kan? E tu merujuk pada elektron yang membawa cas. Okey, teruskan. Momentum. Tengok ni darab, kita panggil hasil darab, isim dan hal laju. Tekanan P sama dengan F per A, iaitu daya per unit luas. Kan? Daya per unit luas. Kerja. Kan? Fs, masih di macam atas, hasil darab atau panggil produk force and distance. Impulse. Okey, dia ada MV tolak MU. Tolak ni juga apa? Change in ataupun perubahan. Kan? Perubahan momentum. Okey, cikgu nak tanya kamu satu soalan. Minta kamu jawab lah. Kan? Impulse ni ada 2 formula sebenarnya. Impulse, satu MV tolak MU. Satu lagi impulse ada lagi formula. Satu lagi formula. Siapa ingat? Impulse sama dengan apa? Impulse equal tu apa? Siapa cuba? Impulse sama dengan, okey, kamu ada type lah? Tak ada. Impulse sama dengan, siapa ingat? Okey, tak ada jawab nampak gayanya kan? Jadi, ya, apa dia? Siapa jawab tadi? Ya. Anis jawab. Okey, Anis. Anis jawab FT sama dengan MV tolak MU. Betul kan? Jadi impulse ada 2 formula. Satu MV tolak MU, impulse juga. Dan FT juga adalah impulse. Ingat ada soalan pernah keluar soalan SPM yang menggunakan formula FT. Pernah keluar soalan tu. Cikgu tekankan. Okey.
Kita pergi pada soalan seterusnya, iaitu tentang, bukan soalan jadual seterusnya ialah definisi yang bukan dari formula. Ada formula tapi kita tak boleh guna sebagai definisi kan. Macam inilah. F sama dengan 1/T kan. Bilangan air lengkap dalam satu saat kan. Daya ada formula tapi dia kata kuantiti fizik yang boleh apa? Menarik, menolak, mengubah arah macam tu kan. Jaga kan. Berat ni boleh guna formula pun boleh guna kan. Hasil darab jisim dengan G apa? Pecutan graviti ataupun kamu kata daya graviti yang bertindak ke atas objek kan. Berat ni special sikit lah. Dua-dua boleh guna formula dengan definisi ni kan. Okey, tempoh kita guna apa? Masa untuk satu air lengkap. Okey, kalau kamu jumpa panjang, biasanya panjang ni nak tips dia senang je kan. Panjang ialah jarak di antara apa dan apa. Distance between what and what. Macam itulah maksudnya kan. Jadi dalam kes ni bila sama tanya panjang gelombang, maksudnya jarak di antara dua puncak. Ataupun jarak antara puncak dan puncak. Kan? Jarak antara lembangan, titik yang berturutan boleh kan. Jadi kita tak boleh guna formula lambda sama dengan AS. Seperti ini adalah formula untuk interference. Okey, panjang fokus. Nama pun fokus. Kita panggil apa? Jarak di antara, nama pun fokus. Titik fokus dan apa? Kamu ingat? Jarak di antara titik fokus dan apa tu? Okey. Dan, tak ingat apalah. Dan kanta ataupun dan cermin. Kan? Jarak titik fokus dengan kanta atau cermin kan? Okey, boleh kan? Okey, kita terus kan? Okey, kita pergi pada soalan dia. Hari ni minta cik kamu jawab lah kan. Sebab soalan paling mudah sekali. Ingat kan, soalan mula-mula atau kita panggil soalan intro untuk tiap-tiap soalan mesti soalan mengingat. Kan? Jadi kita tengok soalan yang pertama. Dia kata, namakan daya yang bertindak antara tayar basikal dan jalan raya. Soalan mudah saja ni kan. Soalan apa ni? Jawapan ni. Kan? Okey, bagus. Hasha kan. Ketiga, semua jawab betul kan, daya geseran. Ramai pelajar daya geseran kan. Dan satu lagi jawapan yang boleh terima itu berat. Berat ni daya ada pada semua objek yang berada di muka bumi ni lah. Kan? Berat. Kan? Jadi berat ada, daya geseran pun boleh kan jawab. Tapi paling tepat daya geseran lah kan. Tapi berat pun diterima. Okey. Kita pergi pada soalan yang seterusnya. Tengok. Tadi A, ni pun A. 7A. Okey, dia kata raja menunjukkan ketulan ais diletakkan dalam satu bekas yang ditutup. Ni ketulan ais. Dengan sekeping kertas, selepas beberapa minit didapati ketulan ais tersebut bertukar menjadi air. Maksudnya pepejal bertukar menjadi cecair. Namakan proses apabila ais bertukar kepada air. Soalan ni. Mudah kan? Okey, apa jawapannya? Kita kat sini. Namakan proses ini. Apa ni? Peleburan. Ya, bagus. Peleburan kan? Peleburan. Kawita tadi menjawab, Harisha menjawab kan? Okey, peleburan. Betul kan? Jadi kita jawab penuh kan? Melting pun boleh. Peleburan. Fusion boleh. Pelakuran boleh. Dan tak boleh terima macam ni. Pencairan salah kan. Kalau tulis lebur saja tak boleh juga. Melt tak boleh. Ni skema ni ketat sikit lah tu rasa kan. Dia nak betul-betul penuh. Perkataan yang penuh kan. Okey. Ni mengingat kan. Dan ramai pelajar jaranglah jawab benda-benda ni kan. Dia jawab peleburan. Dan ada juga pelajar tersilap jawab pencairan. Mungkin dia dah biasa tengok ais tu cair. Jadi kata pencairan. Dia pun dah tersilap. Kan? Okey kan. Okey, kita pergi pada elemen yang seterusnya. Tadi elemen konstruk apa? Mengingat. Kalau kamu ikut cakap cikgu dan kamu buat latihan yang cikgu cakap tadi tu, buat soalan berdasarkan soalan SPM tahun lepas, kamu buat soalan yang pertama. Lepas tu soalan
Apa kita panggil? Soalan trial pun kamu buat soalan yang pertama dan kamu akan dapati soalan tu adalah soalan berulang-ulang akan dapat. Kan? Mesti ada ulang soalan ni. Ulang. Memang macam itulah. Dan kamu dah dalam silibus tu memang nampak soalan tu berulang. Dan soalan yang kerap ditanya, pastikan soalan yang kamu jawab tu ada jawapan lah kan. Kalau tak ada jawapan susah sikit. Sebab skema jawapan tu boleh bimbing kamu kan. Kalau ada masalah boleh tanya cikgu lah dekat ni kan. Apa? WhatsApp cikgu ke boleh kan. Okey, kita pergi pada elemen seterusnya. Walaupun aras ni tinggi tapi tak susah kan. Kenapa tak susah Mak Cikgu? Sebab soalan ni bila kamu buat banyak kali latihan, lama-lama kamu boleh hafal. Kamu boleh ingat. Kan? Kamu boleh ingat dan tak perlulah kamu nak ingat masa peperiksaan tu. Kan buang masa. Jadi kamu dah ingat siap-siap masa peperiksaan cuma keluarkan saja maklumat yang ada dalam peperiksaan tu sebenarnya cadangan cikgu kan. Jadi markah dia banyak, 31 markah. Banyak kan? Tadi mengingat kita dapat 15. Kalau kamu buat ikut cara cikgu kan. Kali ni kita akan dapat 31. 15 tambah 31 kita dapat 46 markah. Kan? Banyaklah. Okay, kan? Okey, apa kemahiran tanya? Dia ada pada soalan section B dengan section C. Ni soalan essay. Biasanya section B ada 10 markah. Dipanggil evaluating ataupun menilai. Section C ada 10 markah iaitu mencipta. Kan? Apa beza dia? Sebenarnya soalan ni adalah soalan yang basic iaitu soalan aspek dan alasan. Itu sebenarnya. Aspek dan alasan. Dan alasan tu kamu boleh hafal. Kan? Bila kamu dah selalu buat latihan. Okey kan? Okey, markah. Inilah. Mana datang ni markah banyak ni sebenarnya. Sebenarnya 11 markah pada bahagian A. Bahagian A ada 11 markah. Bahagian B ada 10. Bahagian C ada 10. Jadi dapat 31 markah. Ini cara dia kan. Jadi tipsnya. Cadangan cikgu. Kamu kena buat soalan untuk essay, pastikan kamu bagi alasan sekurang-kurangnya 3 alasan untuk essay. Sebab dalam soalan essay, pemeriksa akan semak bebas. Okey, mungkin kamu tak faham apa itu semak bebas, kita akan terang nanti dalam teknik menjawab kan. Okey. Dalam soalan struktur pula, kita kena bagi, cadangan cikgu bagi satu alasan yang terbaik. Kalau nak bagi 2 alasan boleh, pastikan 2 alasan tu betul. Kalau satu salah, satu betul, kamu akan hilang markah. Dia tak boleh satu betul salah. Dia kena dua-dua betul ataupun kamu bagi satu alasan, pastikan alasan yang tip-top, terbaik. Okey kan? Sama juga rujukan cikgu dah terang tadi kan? Okey, kita teruskan. Okey, ni contoh-contoh soalan yang popular untuk aspek dan alasan. Apa itu push? Push ialah perkara ubah suai sebab. PPS, perkara pilihan sebab. Jadi aku buat 3 lah. 3 benda kat sini kan. Jadi kalau satu objek tu bergerak dengan hal laju tinggi, dah tentulah dia mempunyai, dia sedang melakukan pecutan. Ataupun kita kata tenaga kinetik bertambah. Sebab hal laju bertambah. Jadi tenaga kinetik formula apa? Setengah mv kuasa 2. Tenaga kinetik formula dia adalah setengah mv kuasa 2. Bila v bertambah, tenaga kinetik bertambah. Macam formula yang cikgu ajar tadi lah kan. Yang boleh kahwin, tak boleh kahwin. Ingat tadi kan? Begitu juga momentum. Bila hal laju bertambah, momentum akan bertambah. Ini kan. Biasanya benda-benda macam ni cikgu akan bagi dekat student cikgu lah. Suruh dia hafal lah. Siap-siap kan. Kita bagi maklumat ni dah hafal. Contohnya ketupatan rendah, apa dia? Ringan, lighter, kan? Jisim kecil, inisial rendah, low inisial, mudah dibawa. Boleh juga jawab easy to carry lah. Kekuatan tinggi. Tenang saja. Tidak mudah pecah, tahan lama, dapat menampung daya dan tekanan yang tinggi. Last longer, does not break easily, can withstand high force. Okay, aerodynamic. Ataupun kita kata bentuk larus pun boleh kan. Larus mengurangkan rintangan air atau udara, reduce air resistance, bergerak dengan hal laju bertambah, move with the high velocity, takat didih tinggi. Cikgu ada tips kan, macam mana nak ingat takat didih ni kan. Kalau takat didih tinggi, alasannya tidak mudah mendidih. Does not
void easily. Kan? Ataupun not evaporate. Tapi cikgu nak tekan sikit satu tips cikgu. Kalau takat didih tinggi, tidak mudah mendidih. Kalau takat lebur tinggi, tidak mudah melebur. Dia macam tu kan. Takat lebur tinggi, tidak mudah melebur. Ni idea dia kan. Okey, nanti bila teknik menjawab cikgu akan tanya kamu soalan kan. Okey, yang ni pula berkaitan dengan bahan. Okey, bila bahan tu melibatkan dari segi daya dan gerakan ataupun kekuatan, biasanya kita jawab nama bahan tu ada dua je jawapan dia biasanya kat bahan. Kuat dan ringan. Ingat kan? Hafal kan? Kalau sebut nama bahan, cikgu suka kamu sebut nama bahan tu. Jangan sebut ciri bahan tu. Sebut nama bahan tu. Plastik. Apa dah? Kuat dan ringan. Boleh tak? Ringan ada kan? Okey kan? Ringan kamu uraikan lagi. Ringan ketumpatan rendah. Kaca. Kuat pun boleh atau kamu kata tidak bertindak balas dengan secara kimia ataupun elak hakisan asid. Okey. Bahan belon. Nilon. Nilon boleh kuat dan ringan ada tak? Ada ringan dan kuat. Aluminium. Besi. Nama kan? Kuat dan ringan mesti ada. Nak uraikan lagi boleh. Tidak mudah pecah. Tahan lama boleh kan? Okey, kekenyalan. Ni benda lain lah. Kalau spring mempunyai kekenyalan yang tinggi. Kekenyalan tinggi maksudnya spring tu mudah kembali ke bentuk asal. Ataupun easy to return to original shape. Ni contohlah. Okey, pemalas spring. Cikgu ada satu tips. Pemalas spring ni simbol dia pun K. Datang daripada formula F sama dengan KX. K adalah pemalas spring. K adalah pemalas spring. Jadi K ni adalah kita panggil sebagai dalam untuk cikgu tips yang mengingat. K itu adalah keras. Kalau keras besar, K besar, keras besar. Jadi spring yang keras. Spring yang keras, spring is stiff kan, ataupun tidak mudah dilenturkan. Bila keras dia tidak mudah dilenturkan, not easy to stretch. Okey, kalau spring tu K kecil, keras kecil, kita kata spring yang lembut, mudah dilenturkan, easy to stretch. Tidak. Begitu kan jisim, jisim besar, jisim kecil kan. Jisim besar, inisial besar, sukar untuk bergerak, berhenti dan belok. Sama juga dengan jisim kecil kan. Okey, permukaan licin biasanya kita akan jawab rintangan rendah kan. Ini apa? Geseran yang kurang kan. Boleh kita jawab kan dalam keadaan macam tu. Okey, kita pergi jawab soalan yang pertama. Soalan mencipta. Okey, tengok kan mencipta. Ni tak apalah cikgu tak terangkan. Cuba kita jawab nanti kita kena guna jadual. Kan? Cadangan cikgu bila jawab nanti kita jadual kan. Okey, tengok soalan pertama. Okey, anda dikenaki, ada kata rajam juga sampan untuk memancing, tak apa. Dikenaki mengubah suai. Ni soalan ni panggil modification, mengubah suai kan. Sampan itu kepada sampan yang laju yang boleh bergerak dengan lebih cepat. Sampan yang berlaju. Menggunakan pengetahuan anda tentang gerakan, daya dan sifat bahan, nyatakan terangkan pengubahan ini berdasarkan ciri-ciri. Ada satu aspek pertama, ciri-ciri. Aspek yang kedua ialah kuasa enjin dan saiz kipas. Kamu tengok sini. Ada ciri-ciri dia kan. Sini. Tengok sini kan. Okey, yang pertama, kita akan bercerita tentang ciri-ciri sampan. Okey, berdasarkan maklumat cikgu ada satu tips untuk mengingat juga untuk ciri sampan, iaitu KKBM. Bukan KBSM kan. KKBM. K kekuatan, K ketumpatan, B bentuk, M material. KKBM. 2K, 1M. Kalau bahasa Inggeris lain pula lah. Jadi kita ada 4 perkara daripada ciri-ciri sampan ni. Jadi perkara yang pertama kita akan bincang iaitu bentuk. Jadi bentuk dia kita boleh pilih bentuk aerodinamik pun boleh. Ataupun biasanya kita sebut streamline. Larus. Kan? Bahasa Melayu larus. Kan? Jadi bentuk ini adalah tujuannya apa tadi? Mengurangkan rintangan. Ingat kan? Bentuk yang pertama. Okey. Yang kedua. Ketumpatan. Okey. Sama jawab. Ketumpatan apa kita pilih? Rendah.
Okey, bagus. Ketubatan rendah. Apa alasan dia? Ringan. Nampak? Mudah Tapi dalam soalan ni, soalan esei, kamu jawab ringan tu dah cantik dah Kamu jawab lagi, tambah lagi. Ringan, mudah terapung. Lepas tu kamu kata inisial yang rendah. Okey, jawab macam tu jisim yang rendah. Kamu jawab macam itulah Jadi supaya kamu support jawapan kamu Okey. Okey, kekuatan bahan. Kita akan pilih kekuatan bahan yang tinggi. Jadi KKBM, kekuatan bahan tinggi. Jadi apa alasan ni? Siapa cuba? Kekuatan bahan yang tinggi. Tahan lama. Okey, bagus. Tahan lama. Haras Tahan lama boleh atau kamu kata tidak mudah pecah. Jadi benda ni boleh akan datang secara spontan kamu jawab. Tak perlulah bila nak make baru ni ingat. Apa kekuatan tinggi ni kan buang masa. Benda ni boleh keluar spontan. Bila kamu dah hafal, kamu boleh keluar spontan yang cepat. Okey, jenis bahan yang kita pilih ingat. Kalau sebut nama bahan, cikgu suka kamu sebut nama bahan itu. Faham? Kalau tak tahu, kamu cuba juga. Cuba bubuh yang mana yang sesuai dengan bahan tu. Okey, cikgu nak tengok apa jenis bahan yang ada untuk sampan ni. Yang kamu tahu kamulah, yang berdasarkan pengalaman kamu dan juga kamu pernah belajar kimia. Apa dia? Ada idea ya? Kayu. Okey, kayu masih boleh diterima Kayu pun boleh, okey. Okey, bagi kamu yang biasa jawab soalan-soalan macam ni, kamu dah tak akan jawab kayu dah, kamu akan jawab benda yang advanced material. Bahan-bahan yang termaju Okey. Jadi kamu akan jawab bahan seperti ni. Fiberglass, carbon composite, aluminium board. Ingat, bila kita sebut nama bahan, alasan dia apa tadi? Siapa ingat ni? Yang cikgu hafal tadi. Nama bahan, alasan dia apa? Ingat tak? Tak ingat ya? Alasan Ringan. ya. Dua kuat dan ringan. Cuba kena alasan. Banyak tak? Ada kan? Kuat, dari bawah dan ringan. Dah ada dua alasan, kamu nak tambah lain terpulang lah. Boleh faham Kamu nak tambah lain terpulang. Jadi nak bagi banyak alasan pun lagi baik. Tapi janganlah satu ni kamu buat sampai banyak alasan sampai buang masa. Tambah Kita bagi alasan, 3 alasan dah cukup dah bagi cikgu. Cukup untuk masa ni. Itu soalan esei Okey, kita pergi pada kuasa enjin. Kita akan pilih kuasa enjin yang tinggi. Kuasa enjin yang tinggi. Kenapa kita pilih kuasa enjin yang tinggi? Alasan dia, cuba tengok sini Okey, katakan pelajar tak tahu alasan. Cikgu, saya lupa lah alasan ni, dia tak ingat. Apa nak jawab ni Lepas tu dia tengok soalan. Anda dikendaki mengumum. Ni jawapan ni boleh lah, ambil ni lah. Senang. Sampan laju. Boleh bergerak dengan lebih cepat. Dia ambil ni. Boleh bergerak dengan lebih cepat. Dia tulis dekat sebagai alasan. Okey, cikgu nak tengok. Dapat markah tak pelajar ni? Untuk alasan tu. Dapat Okey. Semua cakap, tak apalah. Tadi yang tadi cikgu tak sempat tengok nama Dia cakap dapat. Okey. Sebenarnya pelajar ni tak dapat markah. Ni beritahu kamu. Sebab apa? Sebab dia ambil alasan yang ada pada soalan ni. Mungkin subjek lain dapat. Macam subjek sains Sains SPM boleh. Kalau kita ambil perkataan ni masuk, masih boleh dapat Tapi kalau fizik tak dapat. Kamu kena berfikir benda yang lain pada ni. Faham Jadi apa yang ambil daripada rubrik soalan tak boleh tulis dalam alasan. Itu kena ingat Jadi kita tengok sini alasan yang sesuai. Apa formula kuasa? Kuasa ialah kerja bahagi masa ataupun tenaga bahagi masa. Jadi kamu tengok rumus dia. Apabila kuasa tinggi, kerja tinggi. Dapat markah dah? Kamu tulis. Kerja yang tinggi. Kuasa tinggi, kerja yang tinggi. Jadi kerja sama dengan apa? Ataupun tenaga. Tenaga yang tinggi Jadi tenaga sama apa? Kerja sama apa? Daya darab sasaran. Daya darab sasaran. Apabila kuasa tenaga tinggi ataupun kerja tinggi, daya tinggi. Dapat daya tinggi Daya pula gimana? Daya sama dengan jisim darab pecutan. F sama dengan ME. Bila daya tinggi, pecutan tinggi. Jadi kita jawab macam tu. Nampak? Daya tinggi, pecutan tinggi. Ataupun kerja tinggi ataupun tenaga tinggi yang boleh diterima kat sini Boleh faham Ini kita kaitkan dengan
formula yang kaitkan. Formula kuasa, formula tenaga dan formula daya. Kita kaitkan dengan 3 formula tu boleh jawab salah. Okey, yang berikutnya saiz kipas. Saiz kipas, kita pilih saiz kipas yang besar. Mesti kamu tahulah. Bila minta saiz, mesti jawapannya besar ataupun kecil. Jangan jawab sederhana kan. Sederhana tak sesuai. Sederhana yang paling sesuai jawab untuk soalan radioaktif tak apa. Yang sesuai. Yang lain jangan jawab sederhana. Okey. Jadi saiz kipas yang besar, kenapa kita bila kipas tu besar dengan kipas kecil, kamu faham kan? Kamu ada kipas kecil, nak tiupkan apa rambut kamu. Kan? Kalau kipas besar, tiupkan rambut kamu macam mana? Jadi kamu tahu kan, mesti daya yang besar. Sama juga alasan. Jadi alasan yang atas ini dengan bawah ni hampir sama jawapan dia. Boleh kan? Dan jangan takut, dekat atas cikgu saya dah jawab daya tinggi dekat sini. Kat bawah pun saya dah jawab daya tinggi. Jangan takut, dua-dua betul. Jangan takut kan. Ada pelajar kat cikgu berulang 2 kali. Tak apa. Okey kan. Okey, tapi tak mau jawab macam ni kan. Ini cikgu bagi dalam bentuk kamu lebih faham, mendekati dalam ni bentuk dalam teknik menjawab kan. Sebenarnya kalau kamu nak jawab, kamu jawab dalam bentuk jadual yang cikgu tunjuk tadi, iaitu jadual macam ni. Nampak? Lebih kemas. Okey. Lebih apa? Lebih nampak markah tu. Dekat mana markah tu. Kan? Jadi kamu tengok markah diberi pun senang. Pemeriksa pun senang beri markah. Okey, 7, 8, 9, 10. Okey, kira-kira dah maksimum dah kan? Sebab kamu jawab lebih daripada markah yang diperuntukkan. Ini dipanggil sebagai respon terbuka. Faham soalan ni? Soalan ni adalah soalan respon terbuka. Kamu memberi jawapan lebih daripada markah yang diperuntukkan. Tapi berdasarkan pemahaman kamu yang betul. Ini betul lah ni kan? Jangan jawab pelik-pelik, banyak lebih. Tapi tak ada kena-mengena dengan soalan. Itu tak boleh lah. Jadi kita dapat 12 markah. Tapi markah maksimum berapa? 10. Tetap dapat 10 markah. Pernah cikgu marking kan? Sampai M16. 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 Maksudnya walaupun dapat 16 markah, dia tetap dapat 10 markah. Okey kan? Jadi senang dapat markah sebenarnya. Nampak? Senang kan? Senang. Okey. Kita tengok cuba soalan ni. Ini dikatakan dalam keadaan pemeriksa semak dalam keadaan semak bebas. Okey, tengok kes yang pertama. Ini kes ni pelajar jawab macam ni. Pelajar jawab macam ni. Kita dapati pelajar ini ada buat kesilapan. Apa kesilapan? Dia tidak mengisi ruangan fiberglass. Alasan. Nampak? Dia tak isi ni. Dan juga saiz kipas. Dia pun tak isi. Okey, mari kita semak kan. Pelajar ni dapat markah atau tidak. Okey. Markah 1. Dapat. 2. Dapat. 3. 4. 5. 6. Okey. 7. Fiberglass. Markah yang ke-8. Apa alasan untuk fiberglass tadi? Kuat dan ringan. Betul tak? Betul tak? Ingat kan? Kuat dan ringan. Tapi dia tak tulis. Sekarang cikgu tanya kamu. Dapat markah tak? Markah 8? Tak. Tak dapat. Okey. Yang lain? Tak dapat? Okey, tak apalah. Kita jawablah kan. Okey. Kawan kamu cakap tak dapat. Betul. Nampak mak kalau okey, tak apa. Okay. Secara lumrahnya tak dapat lah. Secara lumrahnya pada panggil tak dapat ni cikgu. Memanglah. Sebab dia kosong kan? Memang tak dapat. Tapi sebab dalam peperiksaan SPM sebenar, kita semak bebas. Semak bebas maksudnya ada saja maklumat yang berkaitan dengan fiberglass walaupun di tempat lain masih dapat markah untuk fiberglass. Contohnya fiberglass apa alasan dia? Kuat dan ringan. Jadi kuat, strong, tidak pecah, kuat ni. Semua ni ada kan? Jadi dia akan pilih mana salah satu ni untuk markah yang ke-8. Walaupun di tempat yang lain. Ini panggil semak bebas. Dan kamu tak payahlah komplain, cikgu apa macam ni dapat markah. Tak apalah kan. Ini advantage pada pelajar kan. Jadi kalau kamu semak macam ni, kamu untung. Boleh kan? Okey. Yang berikutnya, power. Kuasa, markah yang ke-9 dapat, 10 dapat, 11 dapat, markah 12. Ni dah pandai ni mesti jawab. Dapat tak dapat? Dapat atau tidak? Dapat. Dapat. Okey, dah pandai.
Jadi kita guna alasan yang di atas tu sebagai jawapan kita. Boleh kan? Jadi pelajar ni tetap dapat maksimum markah yang 10 walaupun dia tinggal 2 ruang kosong tu. Kan? Mungkin dia takut tapi apa strategi jawab soalan ni? Strategi jawab soalan ni ialah kamu kena bagi alasan lebih daripada satu alasan. Itu strategi dia. Kalau kamu tak buat macam tu, kamu tak akan dapat macam ni. Kelebihan macam ni kan. Bagi alasan tu lebih. Kan? Ini untuk soalan esei kan, cadangan cikgu. Soalan struktur, cikgu cadangkan kita jawab satu alasan yang terbaik. Untuk soalan struktur. Esei cikgu cadangkan bagi 3 alasan. 3 alasan yang menyokong. Okey, kita pergi pada soalan esei lagi. Tadi esei ni esei. Ini soalan menilai yang ada pada section B sekarang ni. KSSM ada section B. Dulu section C. Sekarang dah pindah pada section B. Ini lagi mudah daripada soalan yang tadi tu. Lebih mudah kan? Okey, tengok soalan ni. Okey, sama juga format dia. Aspek dan alasan. Jadual di bawah ni. Tak apa, cikgu tunjuk je lah kan. Okey, dia kata sini. Raja menunjukkan reka bentuk PQRS 4 jet engine. Okey. Terangkan kesesuaian. Okey, tentukan enjin jet yang sesuai digunakan sebagai pesawat udara. Mana yang sesuai digunakan sebagai pesawat udara? Beri sebab untuk pilihan anda. Okey, tengok soalan pertama. Yang pertama, dia kata ada beberapa aspek. Aspek yang pertama ialah udara masuk melalui bukaan kecil ataupun besar. Dengar Jadi bilah besi ataupun bilah titanium. Kebuk pembakaran kecil ataupun besar. Gas exhaust melalui bukaan besar ataupun bukaan yang kecil. Mana-mana kita akan pilih. Jadi bagi pelajar yang tak tahu jawab yang pertama ni, jadi cadangannya kalau cikgu kecil ke besar, saya pun tak pastilah. Kamu boleh jawab yang kedua. Kalau yang kedua ni kamu pasti, kamu jawab yang ketiga. Ketiga ni kamu pasti, kamu akan tengok yang mana pilihan yang banyak, dua ni, mungkin jawapan ni kamu boleh dapat. Untuk yang pertama tu. Jadi kita tengok yang pertama lah. Sebab format cikgu kita jawab yang pertama. Yang pertama adalah udara masuk melalui bukaan yang kecil atau besar? Besar. Okey, besar. Bagus Okey, satu perkara yang cikgu ingat kamu. Bila udara masuk melalui satu bukaan yang besar. Jadi bukaan ni melibatkan ruang. Boleh Ruang yang besar. Jadi biasanya alasan yang dikaitkan dengan ruang itu banyak. Boleh? Besar, banyak. Contohnya, saya buat rakit yang besar. Rakit yang bodoh tu kan. Rakit besar. Apa tujuan dia? Supaya banyak orang boleh naik. Contoh, saya buat rumah yang besar. Kenapa? Supaya ramai orang dapat tinggal. Ataupun banyak orang dapat tinggal. Banyak kan. Besar dikaitkan dengan banyak. Bila melibatkan ruang. Jadi dalam kes ini kita tahu yang masuk tu adalah udara. Betul tak? Udara masuk melalui bukaan yang besar. Jadi maksudnya banyak udara dapat masuk. Boleh. Ataupun banyak udara disedut. Itu pun boleh. Ingat besar, banyak. Alasannya banyak. Untuk ruang. Okey kan? Ini yang pertama. Okey, yang kedua kita akan pilih bilah. Jadi bilah the main. Betul tanda lupa je kan? Tanda. Tanda kita dah confirm ni memang betul. Lepas tu kita tanda yang kedua iaitu bahan bilah. Faktor yang kedua. Ni mudah sebab apa? Dia punya aspek pilihan kita ada di situ. Dalam jadual tu. Cuma kita nak cari alasan saja. Okey, bahan bilah apa yang sesuai kamu rasa? Titanium. Okey, bagus. Titanium. Kalau kamu tengok titanium tu mungkin ada yang pelajar tak tahu. Apa titanium ni? Kalau besi tu macam dah biasa je kan. Titanium ni nama macam canggih je. Jadi tu dia pilih titanium. Itu okey juga kalau macam tu. Berfikiran macam tu kan. Titanium ni sebenarnya bahan yang termaju juga kan. Okey. Jadi titanium kita pilih kerana alasan yang cikgu cakap tadi. Apa ingat tak? Apa dia? Dua alasan tadi. Takat lebur yang tinggi. Ya. Okey. Apa yang cikgu hafal tadi? Kuat dan ringan. Ya. Kuat dan ringan. Jadi kamu boleh jawab lah. Kuat dan ringan. Nak tambah lagi boleh lah kan. Tidak berkarat. Tidak mudah pecah. Macam-macam lah. Kamu jawab lagi kan. Ada kat sini kan. Ketubatan rendah semua. Kaitan lah kan. Jadi okey lah.
Okey, jawapannya. Okey, yang berikutnya kita tanda. Dah tanda. Okey, bila kita dah tanda ni, kita dapati S sudah dominan. Dominan maksud apa? Kita dah tanda 2. Udara masuk melalui bukaan besar. Lagi tu titanium. Jadi dah tentu jawapan yang seterusnya mesti mengikut jawapan S. Betul kan? Okey, kita pilih yang berikutnya iaitu saiz kebuk pembakaran. Nama pun saiz kebuk pembakaran. Kebuk pembakaran adalah kawasan untuk dibakar atau combustion chamber kan. Kawasan ini digunakan untuk pembakaran. Jadi bila saiz tu besar, apa yang berlaku dekat kebuk pembakaran tu? Berlakunya pembakaran. Jadi apa alasannya? Ingat, saiz yang besar. Bila besar, apa alasannya jadi? Banyak apa dalam tu? Banyak pembakaran terhasil. Okay, contohnya ni. Banyak bahan api terbakar. Boleh tak? Lebih boleh, banyak boleh kan? Ataupun gas exhaust lebih besar, lebih banyak. Ataupun banyak pembakaran. Ingat kan? Besar, banyak. Ingat. Melibatkan ruang. Kan? Jadi tanda besar. Nak nampak, nak confirm S tu pilihan kita. Yang seterusnya kita pilih ruang juga, masa segi ruang. Gas exhaust melalui bukaan yang kecil. Tapi dalam kes ini dia tidak melibatkan kita gas keluar sikit kan. Jawapan macam tu kurang tepat kan. Tapi dalam kes ini dia melibatkan satu prinsip iaitu prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli apabila gas keluar melalui ruangan yang sempit. And apakah jenis pergerakan gas itu sebenarnya? Bila gas keluar melalui ruangan yang sempit, apakah jenis pergerakan gas itu? What type of motion? Apa dia? Ada idea? Okey, kalau tak ada idea tak boleh terang lagi contoh lain kan. Okey, sekiranya kamu ada pipe getah, nak siram pokok, pipe getah kan. Jadi pipe getah kamu tu pipe getah biasa je. Pokok yang dekat senanglah kamu nak siram. Biasa je siram. Tapi kalau pokok yang jauh tu kamu kena buat apa? Pokok yang jauh tu kamu boleh buat apa? Siapa nak jawab? Picit. Kamu kena picit. Atau kamu tutup sikit lubang dia supaya jadi sempit ataupun bukaan kecil. Betul tak? Jadi apa je pada air tu? Air tu akan bergerak lebih jauh. Betul tak? Dia akan bergerak lebih jauh. Kenapa bergerak lebih jauh? Sebab apa yang bertambah? Momentum. Ya, bagus. Sebab hal laju dia bertambah. Okey. Mengikut konsep atau prinsip Bernoulli, apabila satu ruangan tu sempit, udara ataupun benda lain mengalir di dalamnya menghasilkan hal laju yang tinggi. Okey, kamu boleh kait guna hal laju tinggi, momentum tinggi, tenaga kinetik tinggi. Nampak? Kalau cara automatik kamu boleh jawab kan? Okey, hal laju tinggi, tu tinggi. Okey. Jadi kita tulis ni. Pilih. Pilih ada 2. Jadi pilihan kita ialah dah tentu pilihan kita adalah S. Pilih S. Okey, ni cadangan. Tapi dalam periksa macam tadilah kita jawab dalam jadual yang terbaik macam ni. Dan markah pun mudah diberi. Okay. Markah 9. Okay. Markah yang ke-10, biasanya kalau sekolah lain dia kata macam ni. Saya pilih S kerana dia akan ulang balik. Udara masuk melalui bukaan besar. Bahan bilah titanium. Kebuk pembakaran besar. Bukaan gas exhaust yang kecil. Biasanya dia bagi macam itulah. Tapi sebenarnya dalam periksa SPM sebenarnya, kamu tetap dapat markah yang ke-10 sekiranya aspek dan alasan ni kamu betul. Macam inilah senang. Sekiranya kamu betul salah satu. Sama ada M1 atau M2, M3 atau M4, M5 atau M6, M7 atau M8. Okey, kamu betul salah satu. Katakan M3 ni kamu tak dapat. Kamu tetap dapat markah 10 sebab M2, 4, 6, 8 betul. Katakan kamu silap pilih M6. M6 ni salah. Tak dapat markah.
kamu tetap dapat markah sebab kamu betul M1, 3, 5, 7. Dapat juga markah yang ke-10. Itu cara semak semak dalam SPM. Jadi tak kamu nak tulis alasan tu terpulanglah pada kamu nak tulis alasan yang apa, saya pilih S kerana terpulang kan. Tapi bagi cikgu markah skema markah tu cara pemberian dia kan. Tunjukkan kamu kan. Okey, kita buat kes yang pertama. Okay, saya rasa kamu boleh jawab dah soalan ni kan. Saya rasa sebab kita dah terang dah. Dalam soalan esei, pemeriksa semak bebas. Apa masalah pelajar ni? Kita dapati bukaan kecil. Bukaan kecil. Alasan dia apa tadi? Laju tinggi kan? Bukaan kecil. Laju tinggi. Tetapi pelajar ni tulis di sini. Itu masalah dia. Itu masalah pelajar ni. Okey, rasa kamu boleh jawab. Markah 1, dapat. 2, dapat. 3, 4, 5, 6, 7. Markah 8, dapat tak? Dapat. Ya, kamu dapat. Sebab semak bebas. Ya, sebab semak bebas. Markah 9 dapat. Markah ke-10 dah tentu dapat sebab kamu betul. Aspek dan alasan dia. Dapat markah ni kan. Walaupun kamu tak tulis apa-apa pun. Ya. Okey, cikgu teruskan soalan yang seterusnya. Aku akan kes yang seterusnya. Sekiranya calon terang semua dan tidak pilih. Dia terang semua. Tapi dia tak pilih. Dia terang, P dia terang, Q dia terang, habis dia terang. Habis satu muka surat penuh untuk dia terang. Jadi pelajar ini ada masalah. Jadi pemeriksa terpaksa semak alasan yang betul saja. Apa yang dia pilih tu dia tak tengok. Sebab pilih banyak. Jadi alasan yang betul. Sekiranya alasannya betul semua, 2, 4 dan 8, betul alasan ni, dia akan dapat markah lagi 1 ialah 10. Maksimum 5 markah. Ada juga pelajar yang buat macam ni. Calon pilih salah. Dia pilih salah. Ni banyak pelajar buat silap lah ataupun tidak membuat pilihan. Dah seronok. Dia jawab betul tapi terlupa nak buat pilihan. Ada juga macam tu Format sama dengan cikgu. Cantik dia buat. Ataupun dia pilih salah. Antara sebab Jadi calon ini kita akan semak aspek dan alasan yang betul saja. Jadi aspek sudah, alasan. Jadi berhak juga dapat markah yang ke-10. Maksimum markah yang ke-9. Kenapa markah 9 tak dapat? Sebab calon ini tidak membuat pilihan. Markah ke-9 adalah markah pilihan ataupun calon pilih salah. Itu sebab dia. Okey, kita pergi pada soalan aspek dan alasan juga tapi dalam bentuk struktur. Itu menilai. Kita akan bincang bab elektrik. Mungkin tingkat 4 dia tengok macam mana ni. Tak apa. Pengetahuan kamu tu masih boleh diterima lagi kamu masih belajar dalam kita panggil PT3 kita belajar tentang ni lah bab elektrik. Jadi ada pengetahuan tu boleh juga bantu kamu Okey, soalan ni Pelajar 2 menunjukkan 3 model setrika elektrik berlabel. Dia bagi model setrika ni Okey, berdasarkan maklumat, nyatakan ciri setrika yang sesuai untuk menghilangkan kedutan pada pakaian. Beri sebab kesesuaian ciri tersebut. Jadi bila kamu tengok ada 3 setrika ni, ada nilai ini. Nilai ini. Nilai apa ni? Kita tengok Jadi kita tengok nilai ni, ada ni V, ni ada P. Ni power, ini volt. Jadi kita tengok sini. Formula P sama dengan IV. Power volt I. Jadi pada 2 maklumat ni kamu boleh dapat arus. Ingat 2 maklumat ni kamu boleh dapat arus yang mengalir dalam tiap-tiap setrika ni. Sebab apa? Semua setrika dilabel dengan nilai ini. Jadi kita gantikan nilai. Berapakah arus yang didapat? P 1000. V 240. Jadi kita gantikan. Jadikan I sebagai tajuk rumus. Dan I sama dengan 1000 bahagi 240. Jadi kita dapat 4.17 ampere. Maksudnya setiap setrika ni arus yang mengalirnya ialah 4.17. Arus masuk ni 4.7, ni 4.17, ini 4.17. Arus yang mengalir masuk. Boleh faham Okey. Dalam 3 setrika ni, cikgu nak tanya kamu, manakah setrika yang akan terbakar?
Terbakar maksud cikgu, fuse-nya akan terbakar. Mana yang rasa kamu? Sebab ada 5 ampere, ada 4 ampere, 5 ampere. Jadi mana fuse akan terbakar? Dekat mana tu? S. Ya, S. Kan? Kita dapati arus yang mengalir pada tiap syarikat ialah 4.17 dan fuse yang digunakan oleh S adalah 4 ampere. Jadi ini menyebabkan fuse dalam syarikat S akan terbakar sebab arus dia yang mengalir tu melebihi nilai arus dalam fuse ni. Jadi fuse ni akan terbakar. Ini contoh. Itu idea yang kita dapat tengok sini kan. Okey, yang pertama soalannya. Bentuk wayak elemen pemanas yang digunakan. Bentuk elemen. Jadi ada dua. Jangan jawab berdasarkan pengetahuan kamu. Jawab berdasarkan apa yang ada jadual ini. Macam soalan tadi juga. Tapi ni soalan struktur. Tu beza dia kan. Ada wayar gelung, ada wayar lurus. Kita akan pilih wayar yang bergelung. Coil. Kan? Bergelung ataupun coil. Kenapa kita pilih? Bila gergelung, dia pusing, maksudnya gergelung tu mempunyai wayar yang lebih panjang. Bila panjang, rintangan dia tinggi. Bila rintangan tinggi, suhu dia akan tinggi, cepat panas, dia akan panas, kan? Bukan cepat panas, dia suhu panas kan? Suhu dia banyak, jadi haba akan meningkat. Jadi kalau kamu nak jawab rintangan tinggi, semua ni haba meningkat, wayar panjang kan? Lebih haba, lebih luas permukaan, betul. Kalau nak jawab semua ni, pastikan semua ni betul. Kalau ada satu salah dekat sini, kamu akan kehilangan markah yang kedua. Kamu akan kehilangan markah yang kedua. Itu sebenarnya. Jadi cikgu cadangkan, kamu jawablah alasan yang terbaik seperti macam ni. Gergelung, alasan dia rintangan tinggi. Cukup. Kamu boleh dapat 2 markah. Boleh faham Kamu boleh dapat 2 markah. Okey, kita tengok sini. Jadi tanda, jangan lupa tanda Tanda. Okey, tanda. Okey, kita jawab soalan yang kedua. Bahan untuk elemen pemanas. Bahan untuk elemen pemanas, kita akan pilih bahan yang, apa bahan? Ada 2 ni bahan. Nichrome atau tungsten. Siapa nak cuba? Nichrome ke tungsten? Okey, tak ada jawab, tak apalah. Cikgu jawablah Jadi bahan yang kita pilih ialah nichrome. Tungsten adalah ohmic conductor. Konduktor ohm Jadi nichrome adalah sesuai sebab apa? Nichrome mempunyai rintangan yang tinggi ataupun kerintangan yang tinggi. Sifat nichrome tu yang mempunyai rintangan tinggi. Walaupun dia pengalih tetapi dia mempunyai rintangan yang tinggi, maksudnya wayar nichrome itu bila arus mengalir dalam wayar tu, dia akan menghasilkan haba yang tinggi. Sudah menghasilkan haba yang tinggi. Jadi dia cepat panas. Jadi sesuailah dia digunakan sebagai elemen pemanas. Okey, cikgu nak tanya kamu satu soalan. Untuk wayar seperti apa nama tu, wayar mentol, dia ada wayar halus kat mentol kan? Wayar yang halus kan? Kita dapati. Jadi wayar tu akan menghasilkan nyalaan ataupun flame. Jadi wayar tu dibuat berapa? Siapa nak cuba jawab? Wayar dalam filament. Apa bahan dia? Untuk filament. Karbon. Okey, karbon lagi ada jawab. Okey, tak apalah cuba jawapan Okey, jawapan dia kurang tepat Jawapan untuk wayar tu adalah wayar tungsten. Tungsten ataupun wolfram. Itu wayar tu Dia punya sama juga, dia mempunyai rintangan yang tinggi. Bila rintangan tinggi, haba yang tinggi. Dia satu lagi kelebihan dia adalah takat lebur yang tinggi. Walaupun dia nipis, dia sangat panas tapi dia tidak melebur. Sampai menghasilkan cahaya, dia tetap tidak melebur. Sebab takat lebur yang tinggi. Itu kelebihan tungsten dengan nichrome ni Okey. Cikgu terang jalan Okey, yang berikutnya suitable fuse. Fuse yang sesuai. Okey, untuk pengetahuan kamu, dalam pemeriksaan SPM, kita akan dapat 2 nombor 5 dengan 4. Contohnya ada nombor 5, 4, 5. Jadi untuk soalan ini, fuse yang sesuai, kamu akan jawab, biasanya kamu akan jawab tinggi atau rendah, low atau high. Kalau kamu jawab 4 ataupun 5, mungkin salah lah mungkin salah Jadi cikgu tak galakkan kamu jawab dengan macam tu. Fuse yang sesuai, kamu jawab 5 ampere. Betul kan?
Betul lah jawapan tu. Tapi dalam SPM dia suruh bandingkan. Okey, tapi untuk skema tahun ni, tahun masa peperiksaan ni, dia longgarkan. Pelajar tu masih boleh dapat walaupun jawab 5 ampere. Masih boleh. Tapi biasanya dia punya peraturan dia suruh bandingkan. Tinggi atau kalau kamu dapat soalan ni, cuba cadangkan kamu jawab besar ataupun tinggi, lepas tu kamu nak berjawab 5 tu 5. 5 ampere. Itu boleh. Kamu jawab 5. Jadi alasannya apa dia? Tadi kita dah terang tadi iaitu lebih. 5 ampere adalah lebih daripada arus yang mengalir. Lebih daripada arus yang mengalir. 5 ampere adalah lebih. Arus yang mengalir tadi berapa? 4.17. 4.17. Nanti contohlah. Okey Okey, ataupun kamu boleh tulis kiraan macam mana dapat 4.17 ni dekat alasan. Itu pun boleh dapat markah. Contoh kamu boleh kiraan situ. Punya kiraan. Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Mudahlah kita tanda 5 ampere, tandanya lupa dan R banyak kita tanda. Dan kita akan pergi pada slide yang berikutnya. Belajar laju ni. Okey. Berdasarkan jawapan anda, tentukan modus serika yang sesuai. Jadi kamu tandalah R. Ini soalan yang paling mudah sekali jawab. R dapat markah. Boleh Okey, kita teruskan soalan yang seterusnya. Masih lagi soalan aspek dan alasan. Tapi kali ini soalan mencipta. Okey, tajuk haba Kita ambil tajuk haba. Kita tengok sama-sama Mencipta, tajuk haba, soalan struktur. Ingat soalan struktur kita bagi satu alasan yang terbaik. Kita tidak semak, bebas. Ingat Okey, soalan sama tadi kita dah baca. Ais tu cair, ketulan ais tukar menjadi air. Okey, soalan dia. Bekas yang digunakan Raja 7 menyebabkan ketulan ais bertukar kepada air dengan cepat. Cadangkan penguasaan yang boleh dilakukan untuk mengelakkan ketulan ais itu bertukar kepada air dengan cepat berdasarkan aspek-aspek berikut. Yang pertama, dia kata muatan haba tentu bekas. Okey, dalam kes ini, ingat kita akan jawab dua saja. Muatan haba tentu bekas. Mesti jawab tinggi atau rendah. Itu saja. Low or high. Itu saja jawapannya. Jadi apa jawapannya? Apa nak cuba? Muatan haba tentu bekas. Itu muatan tentu apa? C. Yang ambil formula apa? Q sama dengan MC theta. C tu. Jadi apa jawapannya? Tinggi atau rendah? Okay, kalau kamu segan boleh tulis dekat ruangan mesej. Tinggi atau rendah? Soalan objektif je bila tanya pun. Memang soalan ni tu je jawapannya. Tinggi atau rendah? Kalau kamu jawab lain pun boleh lah. Tapi masih lagi dalam bentuk tinggi lah. Besar ke boleh lah. Okey. Okey, tak jawab Oh, rendah. Okey, Muhammad Arif dah jawab Okey, mungkin kamu tak berapa faham tu, mungkin jawab lambat sikit Okey, jawapannya bukan rendah tak masalah Jawapannya adalah tinggi. Tinggi, alasan dia apa? Biasanya kalau muatan haba tentu tinggi, apa muatan haba tentu tinggi air? Contohnya air. Air mempunyai muatan haba tentu tinggi. Kenapa? Dia lambat panas. Tidak mudah panas. Air muatan haba tentu tinggi, lambat panas. Ataupun C yang tinggi, jadi tidak mudah panas. Okey, cikgu ada tips kat sini yang takut. Ada pelajar juga tak ingat juga. Kalau jawab ni tak boleh Kamu jawab tinggi, jawapannya heat insulator, penebak. Tak boleh. Tak ada kena-mengena dalam kes ini Kamu kena jawab tinggi, alasannya tidak mudah panas. Kalau rendah, mudah panas. Cepat panas. Rendah, cepat panas. Tinggi, lambat panas. Jadi cikgu ada tips dia. Tips dia apa? Tips dia adalah muatan haba tentu ini dikaitkan dengan kesabaran. Kesabaran. Boleh kesabaran Kalau kesabaran tinggi, kesabaran tu tinggi, lambat panas. Lambat marah. Betul? Kalau kesabaran tu rendah, tahap kesabaran kamu rendah, kamu cepat marah. Cepat panas. Boleh? Boleh Jadi mudah kamu ingat Jadi C tu merujuk pada muatan haba tentu tinggi dan dianalogikan dengan kesabaran. Okey. Harap kamu faham lebih mudah Okey. Jadi bahan penutup bekas tersebut. Okey, dalam konteks ini bahan yang dimasukkan ni bukan melibatkan konsep daya dan gerakan, dia melibatkan dalam konteks haba. Jadi konteks haba kita akan cerita banyak Okey, biasanya muatan haba tentu tinggi tadi. Kita balik belakang balik
muatan haba tentu tinggi ni dia lebih pada bukan logam. Yang muatan haba tentu tinggi ni bukan logam. Contohnya air tadi kan, bukan logam kan. Kalau muatan haba tentu rendah ni lebih pada logam. Kan? Logam adalah mempunyai muatan haba tentu yang rendah. Bukan logam, muatan haba tentu tinggi. Logam cepat panas, bukan logam lambat panas. Kamu kena ingat situ kan. Jadi bahan penutup bekas ataupun biasanya bukan logam ni dikaitkan dengan bahan seperti penebat. Betul tak? Bukan logam adalah bahan macam penebat. Dan bukan logam dan logam juga dikaitkan dengan bahan pengalih ataupun konduktor kan, logam. Okey, cuba tengok sini kan. Bahan penutup bekas tersebut. Jadi bahan apa kita pilih? Sebut nama bahan yang bukan daripada logam. Apa bahan dia? Jangan sebut kertas salah. Sebab apa? Dah ada dalam soalan. Apa? Kaca. Okey, kaca boleh, bagus. Tepat kan? Boleh. Okey, banyak lagi kan cikgu bagi. Dah jawab okey lah kan. Polystyrene boleh. Biasa kan? Polystyrene kan? Kayu, kaca. Kamu jawab tadi kan? Getah, seramik. Semua boleh kan? Jadi kamu boleh jawab selain daripada logam. Bukan logam kan? Jadi cikgu suka kamu sebut nama bahan. Nama ni, sebut nama. Bila kamu sebut nama bahan, alasan kamu jadi mudah. Apa alasan kamu? Penebat haba yang baik. Kalau kamu sebut kayu ni apa ni, polystyrene semua sebut kan, semua ni kan. Kamu juga penebat haba yang baik. Kalau kamu bagi bahan penutup bekas penebat haba, alasan kamu penebat haba yang baik, dapat markah tak alasan kedua ni? Kalau atas tulis penebat haba, yang bawah tulis penebat haba yang baik, dapat markah tak untuk alasan? Dapat. Tak dapat sebenarnya kan. Sebab apa? Atas dia tulis penebat haba. Bawah tak dapat. Penebat haba yang baik. Salah. Kecuali lah kamu tulis polystyrene dekat atas, bawah penebat haba yang baik. Baru dapat dua-dua markah. Atas dan bawah dapat markah. Boleh faham kan? Jadi cikgu suka kamu sebut nama bahan itu supaya alasan menjadi lebih mudah. Okey. Jadi reject tulis bahan tebal. Kenapa? Bahan apa? Kita tahu bahan apa kan? Okey, jadi kita jawab sini penebat haba yang baik untuk nama bahan ataupun tiada haba serat masuk untuk nama bahan juga ataupun penebat atas tu muatan haba tentu yang tinggi. Boleh. Kalau kamu jawab penebat haba, alasan kamu agak terhad iaitu tiada haba diserap masuk. Kenapa haba tidak masuk? Haba di luar akan masuk untuk menukarkan pepejal kepada cecair. Untuk proses peleburan ni kan. Okey, kita teruskan ya. Okey, yang ketiga. Reka bentuk tambahan pada bekas. Biasanya reka bentuk tambahan pada bekas, cikgu cadangkan kamu sebut. Bekas ini dibalut dengan kain. Dibalut ditutupi dengan polystyrene. Boleh kan? Kamu jawab macam tu kan? Jadi semua tu akan peluang untuk kamu dapat markah kan. Jangan sebut nama barang penebat lah. Sebut nama bahan tu. Sama juga cerita tadi kan. Itu alasan dia itulah penebat haba yang baik. Pastikan satu aspek dan alasan kamu bagi satu alasan yang terbaik. Itu cara dia. Satu aspek dan satu alasan yang terbaik. Okey, cikgu rasa tak ada masalah tu kan. Ini jawapan-jawapan. Kalau kamu jawab permukaan bersinar, alasan kamu mesti relevan. Itu pantul haba. Tak boleh permukaan bersinar, alasan kamu muatan haba tentu tinggi. Itu salah. Tak sesuai. Itu contoh-contoh yang kita tak boleh terima. Jadi aspek yang, apa yang kamu bagi aspek, alasannya mesti relevan dengan aspek yang kamu bagi tu. Okey, boleh Ada soalan tak untuk ni? Okey, tak ada tak apalah. Kita teruskan. Okey, elemen yang seterusnya kita dah bincang dua elemen. Tadi elemen mengingat. Kita dapat 15 markah. Elemen kedua kita itu elemen aspek dan alasan yang kita dapat 31 markah. Kali elemen yang lagi mudah. Mudah juga untuk kamu skor itu elemen menganalisis ataupun kita panggil conceptualizing iaitu 15 markah. Banyak juga Okey, biasanya soalan ni kita kata kita bandingkan dua gambar dan kita buat hubungan berkala terus atau berkala sungsang. Markah ada 15 markah, 10 markah bahagian A, 5 markah bahagian C. Jumlah tu 15 markah. Ni format barulah
Okey, cikgu rasa ini ada peluang untuk kamu dapat markah. Kalau format lama, bahagian A ada nombor 5 dengan 6, kamu kena buat. Ataupun bahagian B ada 9 dengan 10. Supaya kamu boleh buat latih 2B lah soalan ni kan. Boleh buat latih 2B, kamu tahu kat mana soalan tu, kita boleh jumpa kan. Okey, itu soalan dia kan. Soalan SPM tahun lepas, soalan terakhir negeri. Okey. Jadi ni cikgu cerita tadi dah. Okey, tak apa. Tak apalah, ni kita tengok soalan baru kita tahu kan. Okey, setakat ni markah terkumpul, mengingat 15, menilai bercerita 31, menganalisis 15 dan jumlah markah 61 markah. Kalau kamu betul-betul ikut cara cikgu, insya-Allah B dah dalam tangan. Kamu mungkin tak nak B, kamu nak A kan. Nak A mesti belajar lebih daripada ni lah. Ini dalam format untuk pelajar yang dapat B. Dan cikgu dah try lah, student cikgu kan. Yang rajin lah walaupun dia asalnya tak belajar, kemudian mungkin frust, tak faham fizik kan. Lepas tu cikgu terangkan dengan kaedah ni, pelajar tu dah makin boleh dan pelajar tu dapat B dalam SPM dia lah. B. Sebab asal dia tempat memang tak belajar kan. Dia belajar kemudian lambat sikit belajar. Pelajar ni kan. Okey, cikgu teruskan ya. Okey, terjawab soalan ni kan. Raja menunjukkan 2 penunggang mengayuh basikal dan tiba pada jarak tunjukkan dalam masa 3 saat. Okey, Raja ni dia tiba dalam masa 3 saat. Okey. Dia kata Raja di bawah pula hanya seorang saja yang mengayuh basikal tiba dalam masa 7 saat. Yang atas tiba dalam masa 3 saat. Yang bawah tiba dalam masa 7 saat. Kamu tengok dulu gambar Raja ni. Jadi kita nak cakap macam mana ni? Okay, bandingkan daya yang dikenakan oleh penunggang basikal yang menyebabkan basikal bergerak ke depan. Bandingkan daya. Jadi kita tengok yang atas tu ada 2 orang kayuh, yang bawah tu ada seorang kayuh. Daya ni menyatakan tentang keseluruhan sistem tersebut kan. Okey, bukan cerita tentang individu tu kan. Okey. Jadi mana daya yang tinggi ni? Daya atas ke bawah? Atas. Okey, bagus kan. Jadi kamu jawab macam ni cadangan cikgu kan. Kalau nak jawab, daya dikenakan rajah 5.1 lebih daripada 5.2. Lebih daripada. Macam bahasa Inggeris kan. More than. More lebih than daripada. Lebih daripada. Supaya kamu tak terbabas. Jadi kamu jawabnya dah tersilap. Jadi jawab macam ni. Daya atas lebih. Jangan daya atas pula. Daya pada rajah. Okey Okey, untuk soalan yang berikutnya, bandingkan masa. Suruh bandingkan masa, jangan kamu nyatakan masa. Itu ada cikgu tanya pelajar, dia kata, apa bandingkan? Dia kata, masa untuk Raja 5.1, 3 saat. Dan masa untuk Raja 5.2 adalah 7 saat. Itu tak boleh jawab macam tu kan. Kamu kena jawab macam ni. Masa yang ambil Raja 5.1, kurang daripada Raja 5.2. Kurang. Jawab macam ni kan. Ada pelajar jawab macam ni. Masa yang ambil Raja 5.1 lebih rendah daripada 5.2. Okey lah tu, betul kan? Dan ada juga pelajar jawab, dia tak cakap kurang daripada. Dia kata lebih kecil daripada 5.2. Masih boleh. Lebih rendah. Boleh. Tapi bila kamu jawab lebih kurang, dah salah. Cuba elak perkataan lebih kurang. Lagi apa? Lebih sedikit. Banyak sedikit, semua tak mau elak. Elakkan perkataan-perkataan macam tu kan. Kita jawab terus. Kalau nak standard, cikgu ajar tadi. More than, lebih daripada. Less than, kurang daripada. Lebih selamat. Lebih selamat. Ya. Kalau buat simbol? Buat simbol untuk soalan struktur, setakat ni masih boleh terima dalam SPM. Soalan struktur. Tapi untuk soalan esei, cikgu cadangkan kamu tak perlu buat simbol lah. Kamu buat penyataan yang penuh. Untuk soalan esei. Sebab soalan esei sekarang dah strict sikit kan. Simbol dia tak benarkan. Okey boleh faham Boleh cikgu. Okey. Okey, cikgu teruskan ya. Okey, berdasarkan jawapan, bandingkan pecutan basikal itu. Ni senang lah. Kita tengok sini pecutan, dah tentu pecutan 5.1 lebih lah. Sebab daya dia lebih, mesti dia memecut lebih lah. Lagipun dia sampai 3 saat. Yang bawah 7 saat kan. Okey. Jadi kata pecutan dia lebih. Okey, hubungkan daya dikenakan oleh penunggang basikal dengan pecutan basikal itu. Hubungkan. Maksudnya hubungan di antara daya dan pecutan. Jadi kita tengok formula ni adalah formula apa?
Gambar ni menguji rumus F sama dengan MA. F ialah daya pemboleh ubah manipulasi. M adalah pemboleh ubah dimalarkan, jisim. A adalah pemboleh ubah bergerak balas. Itu pecutan. Kan? Jadi berdasarkan formula F sama dengan MA, jadi F tu lelaki. Ya, dah cikgu cakap tadi kan. M perempuan, A adalah perempuan. Jadi hubungan dia apa? Berkata terus ke bersama-sama? Hubungan dia adalah hubungan daya dengan pecutan. Apa hubungan dia? Berkadar. Ya, bagus. Berkadar terus. Tapi kalau kamu jawab dalam soalan, apa kita panggil? Soalan esei, kamu tak boleh jawab macam ni. Belajar lah banyak ni kan. Okey, kamu tak boleh jawab macam ni kan. Cikgu cadangkan. Apa hal ni? Ya kan? Sikit. Ni. Kamu tak boleh jawab macam ni. Kamu kena buat penyataan. Kalau soalan esei, kamu tulis nombor soalan. 4 contoh macam ni. Kamu tulis. Pecutan berkadar terus dengan daya. Kamu kena jawab macam tu. Dengan ayat penuh. Kan? Cuba elakkan penggunaan simbol untuk soalan esei kan. Soalan structure pun boleh guna simbol, tapi cikgu pun tak berapa galakkan. Takut skema ketat pula kan. Tahu tu kan. Okey, tak apalah, kita pergi pada C pula. Namakan hukum fisik yang terlibat. Hukum Newton yang kedua. Yang menguji formula F sama dengan MA. Okey kan. Okey, selesaikan ni kan. Okey, kita pergi pada elemen yang seterusnya. Elemen ni agak tough sikit lah. Elemen tough sikit, tapi dia banyak markah dia kan. 15 hingga 20. Banyak juga markah ni. Jadi kamu kena buat betul. Kan, elemen ni. Jadi tengok sini. Okey, soalan ni biasanya kita bincang soalan teruslah kan. Markah dia 15 hingga 20. Cikgu cadangkan kamu buat latih tubi soalan ni secara topikal. Soalan macam ni. Apa soalan ni? Tengok kan. Tengok lagi sikit kan. Biasanya soalan ni kamu terang satu demi satu. Step by step. Okay kan. Ataupun kamu kena terangkan. Kalau boleh kamu balik pada definisi atau konsep hukum, prinsip yang ada kan. Dan kadang-kadang kita perlukan lebih pada hukum. Kalau tak tahu macam mana nak buat, kamu boleh rujuk formula yang dibekalkan pada muka surat depan. Tengok je formula ni, kamu boleh terangkan. Okey. Pergi pada soalan yang pertama. Okey, soalan ni kata ni. Soalan tadi juga kan. Suhu tidak meningkat semasa proses peleburan yang dinyatakan. Betul tak? Proses peleburan tadi tu. Beri satu sebab mengapa suhu tidak meningkat. Okey, berdasarkan konsep suhu tidak meningkat. Apa itu suhu? Suhu ialah darjah kepanasan satu jasad. Dan suhu juga adalah purata tenaga kinetik suatu jasad. Okey. Apabila suhu tidak meningkat, suhu merujuk pada apa? Purata tenaga kinetik. Jadi kamu kata tenaga kinetik tidak meningkat juga. Itu boleh jawab. Suhu adalah tenaga kinetik sebenarnya. Dalam konteks ni. Boleh faham? Ataupun kamu boleh jawab dalam bentuk penukaran fasa. Iaitu apa dia? Tenaga yang digunakan untuk memutuskan ikatan. Ikatan apa? Pepejal kepada cecair. Tenaga itu digunakan untuk memutuskan ikatan pepejal kepada cecair. Ini contoh kan. Okey. Ataupun tenaga kinetik yang sama itu merujuk pada definisi suhu. Merujuk pada definisi suhu. Okey kan. Okey, tengok sini. Energi nak increase salah kan. Okey, soalan seterusnya. Soalan macam ni kan. Terangkan dalam konteks prinsip keadaan momentum bagaimana roket itu dilancarkan. Kalau kamu tengok soalan ni, memang kamu tengok banyak kan. Tapi kamu tengok soalan ni, kamu terus buat. Apa dia kata? Prinsip. Apa prinsip digunakan? Keabadian momentum. Kamu kata jumlah momentum sebelum pelanggaran sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Kamu cakap begitu. Boleh kan? Ataupun kamu boleh jawab satu demi satu. Kamu tengok gambar rajah ni. Ada tangki hidrogen. Ada tangki oksigen. Jadi kamu kata hidrogen dengan oksigen akan keluar di bahagian bawah ni. Dan akan bercampur. Jadi kamu kata hidrogen dan oksigen bercampur. Dan campuran itu akan meletup. Meletup markah kedua. Dan markah yang ketiga, kita kata gas itu keluar melalui dengan laju yang tinggi dari muncung roket itu. Di mana muncung roket itu adalah muncung yang sempit. Muncung exhaust yang sempit. Kan? Dia keluar melalui muncung yang sempit ini menghasilkan laju yang tinggi. Laju yang tinggi, momentum yang tinggi. Ya kan? Momentum tinggi
Jadi kita kata momentum ke atas roket sama dengan momentum ke bawah roket. Atau kamu boleh jawab tenaga kinetik yang tinggi. Dan kamu kata daya tujah yang tinggi terhasil ke atas. Itu pun boleh. Itu contoh-contoh yang kita akan terangkan dalam bentuk apa? Roket ni kan. Jadi kamu boleh jawab. Walaupun dapat 4 poin, kamu boleh tulis lebih pada 4 poin, 5, 6 poin. Dan soalan ini berbentuk open response. Respon terbuka. Okey kan? Respon terbuka kan. Jadi kalau kamu dapat soalan ini, cuba jawab lebih. Kalau boleh ada soalan yang kira lukis, kamu lukis. Untuk menerangkan penjelasan tu. Okey kan? Okey, jom teruskan. Elemen seterusnya itu elemen pengiraan. Okey, pengiraan tengok sini 12 hingga 14 markah. Kita laju sikit lah kan. Markah dia banyak juga 12 hingga 14. Okey, biasanya soalan ni kamu perlukan apa? Kemahiran formula yang dibekalkan muka surat depan. Kertas 1, kertas 2 ada formula dibekalkan. Kamu kena tahu simbol, unit, macam mana nak tukar unit, ganti dalam formula kan. Dan juga kemahiran menggunakan kalkulator. Macam mana kaedah dia? Strateginya latih tubi 20 set soalan secara topikal. Subtopikal. Cara subtopikal atau topikal kan. Okey, kita tengok dia punya rujukan sama. Kita pergi pada ni. Formula kan. Dia tak punya kaedah ni, kita tunjuk kan. Okey, contoh soalan dia. Sebuah pesawat mempunyai daya tujah. Daya tujah. Tujah. Tujah ialah daya. Sorry, cikgu sebut daya dah kan. Tujah ke depan. Newton. Daya. Jadi ni adalah daya F. Okay. Dan jisim pesawat. Jisim. Ambil jisim. Jisim sini. Jisim kan. Dan soalannya, hitungkan pecutan. Pecutan dah tentu formula F sama dengan MA. Jadikan A sebagai tajuk rumus dan kamu boleh gantikan dalam formula ni. F kamu gantikan, A kamu gantikan. Jadi A kamu dapati jawapan dia 2.5 ms negatif 2. Okay, bagi pelajar yang tak tahu unit ni, cikgu saya lupalah unit ni cikgu. Lupa tak apa, kamu boleh derive sendiri. Ini adalah Newton, yang ini adalah kg. Jadi kamu jawab 2.5 Newton per kg. Itu pun dah okey kan. Bagi pelajar yang tak ingat unit lah kita ni kan. Okey, soalan kedua. Pesawat itu mesti mencapai kelajuan 85. Mesti capai kelajuan 85. Maksudnya capai, maksudnya laju akhir. Kita menganggap laju awal dia sama dengan kosong. Tengok nombor soalan kena salin kan. Untuk soalan AC. U sama dengan kosong. Dan laju akhir 85. Dan nilai A yang kita dapat tadi, jangan lupa terletak di sini. Sebab soalan yang sama kan. 1 dengan 2 ni. Okey, dan dia minta hitungkan panjang minimum landasan. Panjang adalah sesaran S. Kita ambil S. Jadi kita guna formula ni. Formula ni ada di muka surat depan. Jangan takut. Jadi kita gantikan nilai ni. 85, 0, 2.5 dan kamu akan dapat S sama dengan 1445. Cikgu dah tekan silap tu kan. S sama dengan 1445 meter. Okey, ni elemen yang untuk pengiraan. Perlukan latihan secara subtopikal. Okey, kita pergi pada soalan elemen konstruk yang berikutnya. Masih lagi mengaplikasi, tapi kita kan mengaplikasi ada dua. Satu pengiraan, satu dalam bentuk melukis. Tapi dalam ni markah ada 8 hingga 10 markah kan. Okey, markah. Markah ada tu kan, kertas 2. Pelbagai kemahiran digunakan melukis. Biasanya gambar raja sinar, paduan aliran daya, muka gelombang, medan elektrik, medan magnet dan macam-macam lagi. Prinsip Bernoulli pun ada kan. Berkaitan dengan soalan tu kan. Okey. Kita cara pancutan air daripada ketinggian pun nampak kan. Ada juga soalan-soalan macam tu kan. Okey, kita buat soalan SPM 2020. Soalan tahun lepas. Soalan ni berkait dengan gambaran ya, gambar rajah tu. Okey. Rajah menunjukkan satu aliran udara yang mengalir menentang sebiji bola pimpong yang berputar setelah dipukul oleh seorang pemain pimpong. Jadi kita dapati arah aliran udara adalah daripada kiri ke kanan. Ni. Arah aliran udara. Dan bola pimpong, arah putaran bola pada arah ini. Ikut jam ke lawan jam ni? Okey, tak apalah. Macam mana jawapannya? Ikut jam ke lawan jam? Ikut jam. Okey, bagus ikut jam. Dan kita dapati arah yang di bawah ni adalah bertentangan dengan arah bola di bawah ni adalah bertentangan dengan
arah aliran udara. Dan di bahagian atas, arah ini, arah dia sama dengan arah aliran udara. Jadi apa kesimpulan ni? Tandakan X kawasan aliran udara yang mengalir pada kelajuan yang lebih tinggi. Mana lebih tinggi? Yang atas ke yang bawah? Atas. Ya, yang atas. Bagus kan? Sebab yang atas ni arah dia sama. Sebab tu dia jadi laju cepat kan? Laju dia tinggi. Kalau yang ni tak boleh sebab apa? Ada macam menentang. Jadi hal laju jadi rendah. Sini hal laju tinggi, sini hal laju rendah. Okey. Kita pergi pada yang berikutnya. Tandakan Y pada kawasan aliran udara yang mengalir pada tekanan yang tinggi. Okey, mengikut prinsip Bernoulli, bila satu kawasan tu mengalami tekanan yang tinggi kerana udara ni adalah pertekanan yang kerana udaranya mengalami hal laju yang rendah. Jadi kita kata tadi hal laju rendah kat mana? Di bahagian bawah. Jadi kita tandakan Y. Ini melabel kan? Soalan ni melabel. Tandakan Y. X hal laju tinggi, Y hal laju rendah. Y tekanan tinggi, X tekanan rendah. Okey, kita tengok kan. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Lukis anak panah yang menunjukkan arah daya paduan yang terhasil bertindak ke atas bola pingpong tersebut. Bola pingpong tu. Jadi kita tengok sini, yang di bawah ni tadi tekanan apa? Tekanan tinggi. Yang di atas ni tekanan rendah. Tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi adanya perbezaan tekanan tinggi ke tekanan rendah, dia akan menghasilkan daya paduan. Daya paduan yang terhasil pada arah tekanan tinggi ke tekanan rendah. Okay, kan? Daya yang terhasil adalah pada arah tekanan tinggi ke tekanan rendah. Tekanan tinggi kat mana? Di bahagian bawah. Tekanan rendah di mana? Di bahagian atas. Jadi mana arah daya dia? Atas ke bawah? Dapat cuba. Arah daya dia. Okey, kita jalan lah. Okey, bagus ke atas kan. Sebab arah dia dan juga label kan. Arah dia adalah pada tekanan tinggi ke tekanan rendah. Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Bagus, saya jawab. Nyatakan tu sebab mengapa aliran udara yang mengalir pada kelajuan di X lebih tinggi. Kenapa X ni lebih tinggi? Tadi kita dah jawab tadi kan. Kenapa X ni lebih tinggi? Kenapa Y ni lebih rendah? Okey. Apa alasan kamu? Siapa boleh jawab? Ada banyak pelajar jawab salah soalan ni kan. Kenapa X tu lebih tinggi? Apa alasan dia? Okey, tak mau jawab lah kan. Ada sampai berani jawab? Tak ada ya? Okey, tadi kita dah jawab itu arah bola dan aliran udara mempunyai arah yang sama. Sebab arah yang sama, dia akan menghasilkan kelajuan yang lebih tinggi. Ada pelajar ramai jawab, dia kata, cikgu tekanan rendah. Tekanan rendah salah. Sebab laju tinggilah yang menghasilkan tekanan rendah. Bukan sebab tekanan rendah yang menghasilkan laju tinggi. Boleh faham Jadi jawapan ni yang tepat untuk laju. Okey, soalan seterusnya. Namakan prinsip fizik yang terlibat dalam rajah 2A3. Dan tentu jawapannya prinsip Bernoulli. Tapi make sure, pastikan ejaan yang betul. Kalau ejaan salah, kamu akan kehilangan markah. Okey, cikgu ingat setakat ni saja ceramah cikgu. Okey. Ada apa-apa soalan? Cikgu nak tutup slide kan? Ada apa soalan tak? Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Cikgu tutup soal slide kan? Tutup slide jap. Okey, cikgu ingat setakat ni saja ceramah daripada cikgu. Cikgu mengucapkan terima kasih kepada pelajar kerana sanggup tunggu sampai 2 jam dan cikgu harap mendapat manfaat dan kamu boleh jawab peperiksaan dengan baik masa yang nanti kan. Okey. Dan cikgu minta maaf lah sekiranya terkasar bahasa dan cikgu dahului dengan terima kasih dan cikgu serahkan majlis ini kepada cikgu kamu, Cikgu Nolela ya. Okey. Terima kasih kepada Cikgu Mahazir. Ini sedikit yang saya sempat buat. Okey. Sangat-sangat memberi input. Okey, saya sendiri pun belajar. Okey. Okey, ini saja. Okey, saya silakan kepada Cikgu Mahazir.
Minta maaf lah atas apa-apa kesalahan anak-anak murid saya kalau cikgu terasa. Tak ada apa. Halalkan segala ilmu yang cikgu dah berikan kepada kami. Okay. Itu sahaja. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum cikgu. Saya nak undur diri ya cikgu kan. Okey, terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Jumpa lagi ya. Okay.